Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kerana bersama kami di Selamat Pagi Malaysia. Pada hari ini, kita bersiaran selama 2 jam di TV1, saluran berita RTM dan juga penseriman secara dalam talian. Pagi ini anda bersama dengan saya, Ismail Adnan. Ya, dan juga saya, Syuhaida Arifin. Kami berdua akan bersama dengan anda hari ini selama 2 jam di mana anda boleh ikuti kami sebenarnya secara percuma di telefon pintar anda. Boleh muat turun aplikasi RTM Klik di sana dan ikuti semua program rangkaian di bawah RTM. Dan menghampiri perayaan Deepavali, pastinya kita sudah mempersiapkan dan juga bersedia. Sudah ada sebahagian daripada masyarakat kita bersedia untuk memastikan agar perayaan ini dapat disambut dengan kemeriahan dan juga kesyukuran bagi mereka yang menyambutnya. Kita juga nak kongsikan dengan anda bagaimana perancangan dan juga persiapan untuk perayaan Deepavali, dan untuk cuti hujung minggu ada beberapa ataupun sebahagian daripada kita juga sudah melaksanakan perancangan mereka bersama dengan keluarga. Tetapi seperti kebiasaan, kita juga akan membawakan gambaran berita-berita terkini dan juga mutakhir. Jom kita ayo kita ke sana untuk kami berikan kepada anda perkongsian berita yang terkini dan juga semasa. Kita bawakan perkongsian daripada laman Instagram Berita RTM di mana kita nak kongsikan berkenaan dengan berita baik baru-baru ini di mana Malaysia adalah antara negara yang baru sahaja menyertai BRICS, dan setakat ini penyataan Malaysia mendapat reaksi positif. Untuk pengetahuan anda semua, selain daripada Malaysia sebenarnya, BRICS ini bermula pada tahun 2009 di mana anggota BRICS ini hanya 4 negara sahaja, iaitu Brazil, Rusia, India, China dan juga Afrika Selatan. Jadi setelah tahun ke tahun ada banyak negara yang menyertai BRICS dan juga BRICS ini ada menyumbang dalam melebihi 20% daripada KDNK seluruh negara ataupun di dunia ini. Jadi Malaysia secara tidak langsung akan mendapat limpahan nikmat daripada penyertaan tersebut. Jadi sama-sama kita saksikan ataupun nantikan apakah antara kelebihan lain untuk rantaian ekonomi di Malaysia. Ya, insya-Allah itu dia penyertaan BRICS juga turut dibuka kepada beberapa negara lain seperti mana kita sudah maklum kemas kini dimaklumkan di peringkat kepimpinan tertinggi negara-negara yang menyertainya. Dan seperti yang mana kita maklumkan seketika tadi untuk minggu ini perayaan Deepavali. Jadi untuk Deepavali 1534 anggota pegawai polis yang akan memantau keselamatan di Johor. Ini dinyatakan oleh pengurusan dan juga kepimpinan tertinggi Polis Diraja Malaysia dan juga agensi Jabatan Imigresen Malaysia, yang mana Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin CIQ Bangunan Sultan Iskandar BSI dan Kompleks Sultan Abu Bakar KSAB akan ditugaskan dengan 95 orang pegawai yang bertugas merangkumi 1534 anggota dan pegawai daripada Polis Diraja Malaysia. Dinyatakan oleh yang dihormati Ketua Polis Johor Datuk M. Kumar yang turut menyatakan penugasan dan pemantauan di lapangan. Pihaknya turut menasihatkan mereka yang pulang ke kampung halaman memanfaatkan aplikasi Volunteer Smartphone Patrol bagi pencegahan jenayah di kediaman masing-masing. Okey, sempena perayaan Deepavali yang bakal menjelang tiba ini, juga kita nak kongsi pada anda berkenaan dengan skim kawalan harga barangan yang dikawal. Untuk pengetahuan anda semua, terdapat 8 barangan harga yang terkawal. Ini kita kongsikan, ada gambarnya sekali. Jadi kita dapat ni bawang merah besar import cili merah kacang dal Australia, kelapa parut, bawang merah kecil India, termasuk ros, tomato, daging kambing biri-biri bertulang import dan kelapa biji. Harga maksimum dia peringkat borong saja. Ini adalah antara harga barang yang dikawal bermula 28 Oktober 2024 hingga 3 November 2024. Pernah baik kata I macam tengah jual live barang dekat TikTok. Kalau di TikTok awak nak jual apa? Saya nak jual barang-barang ni. Ini barang terkawal. Awak tidak boleh jual sesuka hati. Betul. Itu peringatan untuk semua dan juga peringatan untuk pembeli juga ya. Kalau anda dapati ada harga yang melebihi daripada harga dikawal ini, sila lakukan laporan anda kepada pihak yang bertanggungjawab. Okey, tetapi harga barang kawalan ini hanya terpakai daripada 28 Oktober sehingga 3 November 2024. Seketika kita berikan ini juga menimbulkan respon yang pelbagai berkenaan pejabat NAIO pacu negara ke arah pemerkasaan Artificial Intelligence yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim melancarkan pejabat kecerdasan buatan kebangsaan NAIO yang turut dinyatakan oleh Menteri Digital Gobind Singh Dio. Kewujudan pejabat berkenaan berperanan membantu kerajaan menggubal polisi bersesuaian dengan kecerdasan buatan. Okey, baik. Seperti yang kita dapat saksikan, Malaysia juga antara negara yang sentiasa cuba untuk bergerak ke arah penggunaan AI yang lebih cekap, yang lebih holistik. Jadi pejabat NAIO ini insya-Allah akan membantu untuk merealisasikan
polisi kerajaan ke arah untuk melestarikan penggunaan AI dalam kalangan masyarakat. Ya, Anugerah Sri Angkasa tempoh hari sudah pun menggunakan artificial intelligence. Benar. Ivan menjadi antara pengacara yang ditempatkan sewaktu Anugerah Sri Angkasa 2024. Jadi kita beralih ke arah artificial intelligence. Itu perkara yang kita kaitkan juga dengan Anugerah Sri Angkasa 2024. Kita akan bersama dengan para pemenang yang telah mendapat dan dianugerahkan dengan bicarawara radio terbaik, hiburan musikal TV terbaik dan juga tata rias TV terbaik. Kita akan bersama dengan para pemenang Anugerah Sri Angkasa 2024 seketika nanti. Ya, sementara itu kita berehat seketika, kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Ya. Selamat pagi Malaysia. Mahu bantuan tunai segera tanpa banyak syarat? Terjumpa kandungan media sosial yang promosi perkara itu? Awas, anda mungkin jadi mangsa penipuan. Semakan pasukan Biar Betul mendapati banyak hantaran menawarkan bantuan tak wujud. Ada daripadanya bantuan secara bulanan. Ada juga yang tawar pindahan tunai menerusi e-dompet. Selain itu, ada akaun yang menyamar sebagai pusat sehenti bagi semakan kelayakan bantuan kerajaan. Lazimnya, sindiket berkaitan akan minta butiran peribadi. Ada juga yang menyuruh pengguna klik butang tertentu kononnya untuk semakan maklumat. Jika patuh pada arahan demikian, mereka berisiko jadi mangsa kecurian data dan penipuan. Bagi mengelak jadi mangsa, orang ramai disaran hanya layari laman sesawang rasmi. Selain daripada itu, pengguna tak perlu layan sebarang cubaan meski tawarannya menggiurkan. Sentiasa waspada, elak jadi mangsa. Paling penting, jangan teruskan rantaian penipuan dengan kongsi hantaran meragukan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Selamat pagi Malaysia. Ya, Alhamdulillah kita bersua kembali untuk Selamat Pagi Malaysia. Seperti kebiasaan, kita akan bersama juga dengan sahabat-sahabat kita di Konti Radio. Kemana kita untuk pagi ni, Syuk? Ya, kita nak bawa anda semua ke selatan tanah air. Kita nak bersama dengan DJ Suzy daripada Johor FM untuk perkembangan yang berada di sekitar Johor. Silakan. Silakan. Khas RM150 sebulan disediakan kepada 110,000 murid UKI. Baik, terima kasih Ismail dan Syuhaida. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya DJ Suzy dari Johor FM Permata Selatan. Bersiaran langsung dari Konti Johor FM. Pagi ini menerusi Selamat Pagi Malaysia di TV1, saluran berita RTM 123 dan juga My TV saluran 101 dan juga RTM Klik. Baik, ada beberapa perkongsian yang nak Suzy kongsikan bersama dengan anda. Kita mulakan dahulu dengan pelebaran Jalan Lebuh Raya Utara Selatan, di mana fasa 1 projek pelebaran daripada 4 lorong kepada 6 lorong Lebuh Raya Utara Selatan plus dari Senai Utara ke Sedenak melibatkan jarak 21.8 km sejak pertengahan Julai dengan jumlah kos sebanyak RM525 juta dan dijadualkan siap pada Jun 2027. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata fasa 2 pula melibatkan jarak sejauh 16.6 km dari Sedenak ke Simpang Renggang dengan jumlah kos sebanyak RM931 juta dan dijangka bermula pada suku pertama tahun 2025 dan siap sepenuhnya pada suku keempat tahun 2028. Beliau yakin projek menaik taraf ini bukan sahaja akan meningkatkan kapasiti laluan serta mengurangkan kesesakan lalu lintas, malah akan memperkukuh jaringan pengangkutan dan juga menyediakan perjalanan yang lebih selesa dan selamat kepada pengguna. Jelasnya kerajaan negeri optimis projek ini akan disiapkan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Seterusnya membawa manfaat yang besar kepada bangsa Johor serta rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Baik, seterusnya dari Johor, Rumah Mampu Milik Johor RMMJ
sehingga Ogos 2024, jumlah rumah mampu milik Johor RMMJ yang telah siap dibina adalah sebanyak 12,540 unit. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata jumlah tersebut merupakan sebahagian daripada 30,000 unit sasaran yang telah ditetapkan Kerajaan Negeri untuk tempoh 2022 hingga 2026. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penyerahan kunci RMMJ Bandar Putra Townhouse kategori B berharga RM80,000 berkeluasan 850 kaki persegi dengan 3 bilik tidur dan 2 bilik air. Dan tambahnya Kerajaan Negeri sentiasa komited memastikan rumah mampu milik dibina sebanyak mungkin dengan kerjasama pemaju swasta. Baik, cerita seterusnya berkenaan dengan Anugerah Seri Angkasa 2024. Kami dari tim Johor FM sekali lagi ingin mengucapkan tahniah kepada DJ Cik Kis atas kejayaan setelah dinobatkan sebagai penyampai radio wanita terbaik Anugerah Seri Angkasa 2024. Semoga kemenangan Cik Kis menjadi pemangkin kepada semua tim Johor FM. Begitu juga dengan saya, insya-Allah. Baik, untuk penonton, selamat pagi Malaysia dan Johor FM pagi ini. Terus setia bersama dengan kami menerusi siaran Johor FM di frekuensi 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM serta penstreaman langsung di Facebook, di YouTube dan juga pastinya menerusi TikTok Johor FM Official. Untuk ikuti sekejap saja lagi rancangan Cergas Aktif GASA ataupun CAK bersama dengan Coach Asha. Jadi terus kekal, terus setia mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Teman Suzy sehingga ke jam 12 tengah hari nanti, yang pastinya insya-Allah yang terbaik khusus untuk anda. Baik, itu saja perkongsian dari Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Terus kekal, terus setia mendengarkan Johor FM dan pastinya di Selamat Pagi Malaysia bersama dengan Ismail dan Syuhaida. Terus setia bersama RTM teman setia anda. Kembali kepada Ismail dan Syuhaida. Ya, dia bagi love, saya bagi tanda bagus lah. Ya. Terima kasih DJ Suzy bersama dengan kami untuk pagi ini, cerita dari Johor dan juga alhamdulillah kita bawakan bersama dengan Johor FM bersama dengan anda pada pagi ini. Tetapi hari ini kita nak memberikan sedikit perkongsian bersama dengan anda berkenaan literasi keuangan dan bagaimana kita boleh memberi pendidikan berkenaan literasi keuangan kepada masyarakat. Jadi untuk bercakap lanjut berkenaan dengan topik ini, kami perkenalkan seorang tetamu di studio iaitu Encik Richard Law, pakar dan juga penasihat pengurusan keuangan. Cheerio. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih bersama dengan kami pada pagi ini. You look radiant and glowing. Thank you so much bantu. Okey, sudah difahamkan 27 tahun ya dalam bidang keuangan ya, pengurusan keuangan. Jadi bila bercerita tentang pengurusan keuangan ni, kita juga bercakap tentang literasi keuangan ya. Apa yang sebenarnya perkara paling penting kita perlu tahu tentang literasi keuangan ini? Kalau kita nak tahu apa tu literasi kewangan, first of all I think kita kena cari saluran kewangan kan, to make money. Of course zaman sekarang tentang pengurusan kewangan ni semakin dah easy for us to find out apa yang kita harus lakukan kan. Especially in Malaysia, kat Malaysia perbadanan kita orang macam Bank Negara, macam Malaysia Takaful Associates, banyak perbadanan yang sedang mengalakkan kita sebagai rakyat Malaysia ni memang kena take care and ada ilmu dengan pengetahuan tentang literasi kewangan. And of course zaman sekarang kan internet kan, kita boleh belajar dari mana-mana saja kan. Dan sebut berkenaan internet tu bukan belajar daripada mana-mana. Saya rasa nak buat duit tu pun pelbagai saluran sekarang ni kan. Exactly. Bayangkan dulu 10 tahun yang lepas, saya rasa budak-budak para pelajar umur 18 tahun 19 tahun tak ada source of income, tak ada pendapatan. Sekarang 17 tahun, 16 tahun, 10 tahun dah ada pendapatan. Dan kita di peringkat persekolahan kita tidak ada pendidikan rasmi yang menceritakan ataupun memberitahu, mengajar dan juga mendidik
mereka ini bagaimana untuk menguruskan kewangan. Jadi pada pandangan Richard sendiri, bagaimana untuk kita memberikan kesedaran kepada mereka ini agar mereka lebih berhati-hati apabila mereka mendapat pendapatan. Mungkin dari zaman zaman kita orang kan, kita tak ada bab pun yang satu bab yang ajar kita apa itu pengurusan kewangan, financial planning. Tapi kerajaan kita orang, Menteri Pendidikan kita orang, actually they encourage. Dalam sekarang sekolah menengah ada dah ada satu bab is on financial planning. Zaman kita orang tak ada. Zaman sekarang dah ada dah. So untuk zaman muda-muda sekarang, dia orang at least basically dia orang ada basic punya knowledge untuk apa yang asas tu? Apa yang asas yang kita perlu tekankan sebenarnya kepada mereka ini? Of course dalam kehidupan kita orang, kita kena cari rezeki dululah. We have to find income. Lepas tu how we spend it, macam mana kita uruskan. Bukan kita setakat kais pagi makan pagi kan. So we have to make money, make income. Lepas tu how we spend it, and don't forget how we save it. Itu yang paling penting kan. Kalau dalam ratio lah, in the whole world, ratio tu is supposed to be like 50% atas the needs. Macam bayar rumah, kereta, tu semua yang tidak boleh elakkan. 30% is go to what you want, apa yang kita suka, keinginan kita orang. Then 20% might have saving lah. Itu harus dia ratio dia. Tapi zaman sekarang different. Kan? Ya, kena bezakan antara salah faham dah. Dia terbalik tu. Yang 20% tu dilebihkan. Ya, sebab shopping center semua ada ATM machine. kan? Ya, beza antara keperluan dan kehendak lah. Ya. Tapi saya nak menyentuh berkenaan kalau kita cerita tentang tadi Richard sebutkan tentang income baru-baru ini Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar mengumumkan kenaikan gaji minimum. Yes. Jadi bercerita tentang gaji minimum ini ia akan terkait juga dengan pengurusan kewangan. Jadi bagaimana Richard melihat isu kenaikan gaji dan pengurusan kewangan ini dia bergerak sekali? Kalau atas pandangan diri sendiri saya, so kalau kenaikan gaji tu sebelum naik gaji, kita boleh survive dah. So kalau kenaikan gaji tu itulah extra. So kalau kita boleh simpankan itu yang extra tu, so that's why dalam masa yang akan datang pun masa kita bersara, kita tak susah lah. Kan? And of course, recently also kita mengalahkan rakyat Malaysia buat contribution dalam KWSP itu. Kepentingan saving penyimpanan ini mungkin mereka tidak nampak kan. Mereka rasa macam ada duit lebih, nak buat apa duit ni? Itu soalan, nak buat apa kan? Mereka tidak nampak kepentingan menyimpan duit tu. Dan apabila orang kata malang ni tidak berbau kan, apabila menempa mereka tidak mempunyai simpanan yang mencukupi, dan ini akan menyukarkan kehidupan mereka di kemudian hari. Jadi saya rasa ini adalah waktu sesuai untuk kita memberikan mereka kesedaran lebih tentang kepentingan penyimpanan wang untuk masa hadapan. Ya, betul. So kalau kita nak simpan wang tu, of course, as what you said tadi kan, kita tak tahu bila akan timpa malang tu kan. So itulah resiko yang kita orang yang akan kita hadap. So yang apa boleh kita sampaikan adalah macam mana kita pindahkan resiko. So at this current moment kan, especially Malaysia, in insurance and takaful industry yang regulated, regulated by bank negara, is actually help us a lot, bantu kita banyak untuk menguruskan resiko kita orang. Boleh kita pindahkan resiko kita orang kepada takaful operator atau insurance company. With that, I percaya dia akan juga menyelesaikan banyak masalah dalam masyarakat kita orang. Faham. Anda sebagai seorang yang berkecimpung dalam pendidikan keuangan, advokasi keuangan, jadi selalunya bersandarkan kepada pengalaman Richard sendiri, apa antara mungkin kesilapan yang sering dilakukan oleh individu dalam perancangan dan pengurusan keuangan? Sebab zaman sekarang banyak yang tempting kan. Betul, tak dinafikan. Nafsu kita orang. So, kalau lah my personal point of view, kalau kita memang kita suka benda tu, tapi kita perlu tak benda tu, kita fikir dulu. Kalau kita memang suka benda tu, keinginan nak
nak memiliki, biar kita tahan seminggu. Tahan seminggu dulu. Kalau lepas seminggu still ada niat tu, then okay, go ahead. Okay. Kalau tak ada, forget it lah. That means that is the thing. Benda tu memang it's not a needs pun sebab kita suka nampak cantik, especially banyak sekarang koleksi item ke apa ke, shopping limited edition tu semua. This is all the marketing things to let people spend. But of course, kita kena mengalahkan diri sendiri juga. Kan kita kerja, berusaha. So sometimes buy some gift for ourselves is okay. Tapi itu kena tengok kemampuan kita orang. Jangan overspend. Kan? Zaman sekarang kita menghadapi satu situasi apa. Yang kita suka, kita tak mampu. Yang kita mampu, kita tak suka dah. Betul lah. Yalah kan. What this happen? So because of that, people will stretch. Kita akan stretch banyak atas perbelanjaan yang tidak berpatutan. Kita kena cari apa yang kita suka dan kita mampulah. Betul. Nak pula sekarang kan dalam talian tiap-tiap bulan ada sale. 77, 88, 99, 10, 10. Ya Allah, kadang-kadang keluar dekat notifikasi di telefon pintar tu kan. Hey, sale. Hey, dah nak habis barang. Hey, this. Hey, that. Especially in Malaysia. Sebab kita multi-races country. So, semua ada sales. We are having Deepawali sales now. Nanti Christmas sales, nanti year-end sales. Banyak sales kita ada. New Year sales lepas tu. Ni macam affiliate bercakap ni. Anda tahu hari ni memang saya bercakap menjual juga. Menjual. Tapi Richard, memanglah kita tahu perancangan keuangan tu perlu ada. Tapi kita juga perlu ada orang kata self reward untuk diri sendiri. Jadi apa self reward yang boleh dikatakan sebagai positif self reward yang tidak membebankan ataupun self reward yang sesuai dengan kemampuan sendiri? Tengok atas apa pekerjaan kita orang, apa yang atau keluarga kita orang. So maybe self reward is for your family, untuk keluarga kita orang atau untuk kita diri sendiri. Selain daripada itu, bukan atas apa tu materialistic. Boleh tak kita macam buat donation, at the same time it's also reward, kita happy juga. Selain daripada itu, boleh kita pergi attend kelas untuk menambah ilmu kita orang. Sebab Richard percaya kalau negara kita nak bangunkan negara kita, knowledge is the only weapon kita nak bangunkan Malaysia. Betul. Untuk generasi yang akan datang lah. Especially dalam pengurusan kewangan, all these things. Okay. This is the reward lah, I can say. Saya setuju. Ilmu itu akan membantu untuk kita meningkatkan nilai dalam seorang individu tersebut. Kan nilai tambah tu perlu sebenarnya. Selain daripada itu juga, kita sedang menjelang ke arah perayaan Hari Raya Deepawali kan. Sambutan Deepawali ini. Jadi kita ada cuti sekolah lama ni. Selalunya Jumaat, saya rasa ramai orang akan ambil cuti. Jadi cuti panjang lama hujung minggu ni, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Mungkin ada panjangkan lagi sehingga Isnin. Jadi bila ada cuti ni akan pulang ke kampung, akan pergi bercuti bersama keluarga. Jadi maksud lainnya... Spend duit keluar lah. Tangannya macam ni. Lain macam dia punya figure dia tu. So that's why kita kena fikir kan. Deepawali untuk 5 days, kita kena spend. Tapi kalau kita bersara, mungkin 50 years kita kena spend. So, apa yang kita usaha sekarang, so of course gaji kita orang, pendapatan kita orang untuk living untuk now. Tapi ada tak kita sedia untuk living yang upcoming? That one is 24/7 kita tengah cuti tau. Setuju. Bil elektrik pun lebih tinggi sebab sentiasa kat rumah kan. Entertainment lagi banyak sebab dah bersara, tak ada benda nak buat. Ajak kawan pergi travel, everything kan. So we have to save more for the future. Richard ada juga memberi khidmat nasihat kepada pengurusan persaraan untuk retirement scheme dan sebagainya. Jadi bagi pandangan anda, kita lihat banyak pelbagai skim-skim persaraan yang ditawarkan. Boleh melabur, boleh menyimpan. Jadi bagaimana kita nak merancang skim ataupun insentif persaraan yang paling sesuai dengan kita punya kemampuan dan gaji ni? Kalau boleh, tadi I kata pun kalau boleh kita simpan 20% lah. Kalau tak boleh pun minimum pun 10%. Sebab I love Malaysia, kita banyak ada. Macam kita ada USP, kita ada PRS. Kan?
So kita boleh buat simpanan bank pun, bank kita pun boleh buat simpanan. Tapi atau beli property ya, property and all these things. But kita harus faham sesuatu. Pelaburan dengan simpanan, banyak orang yang confuse apa tu pelaburan dengan simpanan. So sebab kita dollar sign kan, nak bawa kita dah ada easy money, kita suka kan. So we have to understand kalau pelaburan tu memang ada risiko dia. So kalau dalam masa yang kita perlukan wang tu, pelaburan tu macam merosot, macam mana? Betul. At the moment. So kita kena diversify kita punya risiko tu. Jangan semua atas pelaburan, bukan semua atas simpanan. Bolehlah kita balance up. But not to take too much of high risk, especially untuk retirement. Kan? Retirement is kalau untuk wang yang ekstra, pelaburan. Tapi kita kena labur atas benda yang betul. Saluran yang betul. Macam Malaysia kita ada di regulate under Bank Negara. For me, I only invest in like what Bank Negara yang approve atau SC, Security Commission. Selain daripada itu, memang itu resiko yang kita kena tanggung diri sendirilah. Kan banyak. Betul, banyak. Mereka menjaminkan pulangan tu banyak kan. Jadi orang akan terperangkap dekat situ kan. Jadi macam mana kita nak dapat ilmu-ilmu ni kan? Kita tidak ada pendidikan rasmi. Mungkin nak cari Richard dekat KL, yang lain dekat Kedah contohnya, di Sabah ke Sarawak. Bagaimana untuk kita dapat akses kepada info-info, ilmu-ilmu? Actually banyak website yang boleh kita Google sama ada pelaburan ini legit ke tidak, betul ke tidak, adakah ni skim yang scam ke apa ke. So actually we have a lots of channel. Kita lah kena cari maklumat tu. Sebelum kita buat keputusan nak labur tu, kita kena tahulah. Jadi Richard ada mungkin advice atau nasihat dia, kerana kita melalui situasi ekonomi yang mencabar, ada naik turunnya. Jadi bagaimana kita melihat perancangan keuangan itu lebih baik berbanding hanya membelanjakan tanpa tahu ke mana hala tuju wang yang dibelanjakan itu, Richard? Of course sekarang kita tengah melalui penjabaran di Malaysia atas ekonomi. So kalau kita can work together as Malaysian, we work together, maybe cut on our spending and all yang tak necessary lah, so with that kita prepared for the future if let's say it's worse. Dan kalau lebih teruk, kita ada simpanan. But if the economy bounce back, and we have extra betul, wang tu untuk pergi spend whatever you want, keinginan tu, your wish and all these things. So balance up this. Yang penting kita balance up. Terima kasih atas nasihat tu, Richard. Sama-sama kita memberi advokasi dan juga pendidikan kepada sahabat-sahabat kita juga berkenaan tentang pengurusan keuangan yang molek dan juga baik, supaya orang kata supaya tidak terhantuk baru nak terngadah. Betul. Dan supaya kita sudah dilanda bencana baru kita nak beringat. Terima kasih Richard kerana bersama dengan kami. InsyaAllah kita nak memberi ruang kepada cerita pagi untuk kita berikan gambarannya bersama dengan rakan penyampai kita. Iaitu Nur Hidayah Anwar untuk cerita pagi daripada Kedah. Untuk perkongsiannya silakan. Baik, seperti yang kita maklumkan, aktiviti sukan udara ini juga turut melibatkan belon udara panas. Jadi bagi memperincikan mengenai sukan udara ini bersama dengan juruterbangnya iaitu Encik Nordin Husin di Selamat Pagi Malaysia. Cik Nordin. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi boleh terangkan apa sebenarnya sukan udara panas bagi belon udara panas ini? Okey, untuk belon udara panas ni dekat Malaysia ni memang sekarang ni agak popular jugalah. Tapi sebenarnya kalau mengikut cuaca memang kurang sesuai lah kalau dibandingkan negara-negara Eropah. Sebab kita masa untuk menaiki atau terbangkan belon terhad waktu pagi ataupun waktu petang. Itu je waktu yang sesuai. Sebab cuaca kita panas. Belon ni kalau terlebih panas pun dia tak boleh, dia turbulent, dia akan turun, kemudian angin dia kuat pun dia tak boleh. Jadi kita kena bergantung pada cuaca lah. Dan hujan pun satu masalah lagi pada kita untuk terbangkan belon udara panas ni. Jadi untuk ketika ini ada beberapa kategori yang dalam belon udara panas ni.
Okey, untuk yang kita selalu buat, kita buat secara kita panggil tethered ride. Tethered ride tu macam untuk fun ride lah, iaitu kita naik turun saja. Dan yang satu lagi tu free flying. Free flying ni kita fly without rope lah. So fly, tapi flying ni dia mengikut arah angin sahaja. Dia tidak boleh return balik sebab dia tak ada propeller. Jadi juruterbang ataupun pilot tu dia kena tahulah kat mana dia nak turun dan berapa lama dia perlu terbang, bergantung kepada bilangan gas yang dia bawa. Sebab balon udara ni memerlukan gas untuk pembakaran dia, pembakaran yang memerlukan udara panas. Bila udara panas tu penuh, dia akan naik. Kalau udara panas tu kurang, dia akan turun. Dia punya konsep macam itu, udara panas saja yang untuk menaik dan menurunkan dia. Jadi aktiviti sebegini di mana Cik Nordin lakukan, ataupun adakah atas jemputan event tertentu? Okey, untuk balon udara panas ni dia bermula pada tahun 1995, dah lama dah. Yang bermula daripada satu company kecil yang buat, dan kita membuat roadshow. So kita buat roadshow Penang, KL, Melaka dan Johor Bahru. Daripada situ orang ramai nampak dan dia berkembang dari sehari ke sehari, dan banyak permintaan yang memerlukan untuk membuat hot balloon ni. Untuk sebenarnya untuk yang kita buat ni untuk menarik orang ramai datang ke satu-satu event tu. Itu yang sebenarnya. Tapi kalau orang fikirkan nak terbang bebas tu memang tak ada lah. Tapi di Malaysia ni memang kita ada terbang bebas. Di Kuala Lumpur, itu di Maib, Kuala Lumpur, Serdang, kita buat terbang bebas pagi, lebih kurang dalam 1 jam kita terbang dan turun. Itulah. Itu memerlukan bayaran lah. Kalau kita compare, banyak orang pergi ke luar negara sana. Negara lain pun sama. Kalau di compare kan harga macam dia orang kata di Turki, pergi kat Malaysia pun sama juga. $400 dengan kita RM1,000 tu lebih kurang samalah. Itulah, kita ada. Kalau siapa ingin untuk terbang bebas, boleh hubungi melalui website My Balloon Adventure. Difahamkan juga antara pilot juga terdiri daripada wanita. Ada wanita seorang yang terlibat dalam aktiviti ini. Ya, untuk penerbangan hot balloon kita ada 2 juru terbang wanita. Mereka yang mempunyai syarikat sendiri, iaitu syarikat balon panas, dan mereka menjadi pilot untuk menerbangkan orang ramailah siapa yang ingin, sebab mereka mendapat pilot training, iaitu sebagai commercial pilot. Bukan sebarangan kita nak terbang orang, dia dapatkan license commercial pilot. So bila dapat, dia boleh bawa orang terbang dan dia tahu. 2 orang wanita, umur lebih kurang dalam 30-an ke bawah, muda lagi. Mereka adalah balloon owner yang mempunyai syarikat sendiri. Jadi kami ini kebanyakannya adalah kru-kru yang terlibat secara part-time saja, bukan permanent. Tapi bila ada orang memerlukan aktiviti, kami dipanggil untuk sama-sama menerbangkan balon ini. Baik, terima kasih Cik Nordin. Walaupun hanya orang kata part-time ataupun bukan sepenuh masa, tapi pengalaman Cik Nordin di dalam bidang ini lebih daripada 30 tahun amatlah kita kagumi. Jadi setakat itu laporan dari saya dari Kedah, kembali ke studio. Selamat pagi Malaysia. Baik, terima kasih Cerita Pagi Kedah berkongsikan berkaitan balon udara panas sukan udara berpotensi tarikan pelancong. Nur Hidayah Anwar berkongsikan laporannya bersama dengan kita. Seketika ini kita nak juga kongsikan hasrat kerajaan dan juga Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar untuk melihat TVET ini diperkasakan dengan perubahan pada CVET dan sebagainya. Tetapi kita berfokus kepada TVET itu yang direncanakan pada sesi kali ini kepada bidang-bidang keutamaan. Hari ini kita akan bercerita tentang TVET dalam bidang otomotif. Jadi kita terus saja bersama dengan seorang yang sudah berkecimpung dalam bidang otomotif ini sudah sekian lamanya. Bersama dengan saya adalah Encik Muhammad Hazbi Abu Had, usahawan TVET, yang lebih tepatnya beliau merupakan usahawan otomotif. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih jauh datang dari Kulai Johor bersama kami pada pagi ini. Difahamkan mempunyai perniagaannya sendiri, mengusahakan perniagaan sendiri di Johor. Jadi sebagai permulaannya mungkin boleh kongsikan apa perniagaan yang diusahakan dalam bidang otomotif di Johor ini. Okey, alhamdulillah wa wassalatu wassalamu ala asyrafil muslim. Okey, di bidang otomotif ni saya buat repair kereta lah. Repair kereta. Maknanya workshop lah.
Okey, saya buat dalam bidang ni pada tahun 2019 lah. Ya. Itu je lah. Okey. Ini orang kata ialah you are your own boss kan, berniaga sendiri. Awak pun bermula sebagai seorang yang belajar TVET dan sebagainya kan. Jadi boleh cerita tentang perkongsian macam mana bermula belajar kemahiran dalam otomotif tu sehinggalah ada perniagaan ataupun mengusahakan perniagaan sendiri. Macam mana perjalanannya itu untuk belajar tentang TVET? Okey. Sebenarnya benda ni dalam bahagian otomotif ni kita dalam luar jangkaan lah. Sebab benda ni kalau kita fikir kalau orang dulu-dulu ke apa mana, kemahiran ni tak ada masa depan. Ya. Tapi saya kena tahu diri saya, kemampuan saya. Saya cuba. Saya belajarlah. Saya belajar masa tu dekat IKBN Pontian. Ya. Tahap 1, tahap 2. Lepas tu saya sambung lagi saya dah 2 tu. Lepas tu saya bekerja dalam bahagian otomotif. Dan saya pernah kerja dekat Proton. Okey. Second saya bekerja sebagai apa di Proton tu? Pusat servis lah. Okey. Kita kerja dekat Proton ni bahagian pusat servis ni bahagian servis minyak hitam lah. Okey. Lepas tu kita mau pergi lagi jauh. Ya. Pergi jauh kita kena cari workshop yang main semua car. Jadi bila dah masuk Continental semua saya dah buat. Lepas tu saya cubalah untuk progress diri saya. Saya pergi kedai tayar. Saya kerja dengan Chinese semua saya dah pergi. Lepas tu dalam masa yang sama bila kita kerja kita nak buat sendiri. Ya. Bila nak buat sendiri ni memang banyak cabaran lah pada diri kita. Lah, kan? Sebelum kita buat satu benda ni kita kena progress diri kita lah. Ya. Jadi budak kerja mesti dia ada sijil kerja dengan kita pun nak kena ada lagi upgrade. Jadi saya belajar daripada tahap 3, tahap 4 SKM sampai tahap 5 lah dalam bahagian ni otomotif lah, management. Sebab kita nak mengurus ni susah. Ya. Bekerja dengan mengurus ni memang jauh beza lah. Ya, berbeza. Itulah sejak itulah. Sudah berkecimpung kalau perniagaan itu 2019 ya, tapi belajar TVET tu lama lagi sebelum tu. Tapi saya difahamkan untuk sebagai seorang bos awak juga menawarkan skim latihan dual national. Betul. Untuk para pelajar TVET ini yang mana mereka boleh bekerja di syarikat awak dan juga boleh juga mendapatkan sijil pada waktu yang sama. Betul. Jadi macam mana awak melihat inisiatif kerajaan ini yang disahut dan juga disambut oleh seorang bos perniagaan seperti anda sendiri? Sebab kita fikir kalau nak belajar dalam masa yang sama mengambil masa yang panjang. Lagi satu dia orang tak akan dapat mahir. Jadi dalam masa yang sama saya ambil keputusan. Saya pergi ada satu Cik Fahmi ni dengan Cik Izwan daripada SLDN Sayung Didik. Okey, dialah yang banyak mengajar saya tentang untuk progres diri saya dulu. Untuk saya buat, staf-staf saya pun semua ada sijil. Alhamdulillah sekarang ni. Dan saya boleh ambil budak-budak yang habis sekolah yang berminat dalam bahagian otomotif untuk sama-sama dalam otomotif lah. Jadi dia bekerja dalam tu, dia dapat gaji dengan saya. Lepas tu dia dapat allowance dengan kerajaan dan dia dapat sijil. Dalam masa sama dia bekerja dan dia belajar, dia akan dapat mahir. Okey. Buat hari-hari benda yang sama. Jadi cuma dia susah sikitlah nak buat folio lagi. Tapi bagi saya itu bukan satu halangan dan rintangan untuk dia pergi lagi jauh. Ya. Maknanya ada banyak lagi cabang dan juga pilihan yang boleh diteroka. Saya kira menyahut hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ini sebenarnya satu segmen yang saya kira istimewa kerana kita ingin menggalakkan lebih ramai anak-anak muda kita menceburi bidang TVET. Dan anda sendiri adalah kisah kejayaan daripada TVET. Jadi tidak salah kiranya saya gambarkan kalau perniagaan itu sebagai salah satu daripada kisah kejayaan peribadi dan juga untuk kita pelajari bersama juga. Istimewanya anda berkhusus dalam absorber kereta. Jarang kita nak cerita tentang part absorber ni sebab kalau tak ramai yang mengusahakannya kan. Jadi apa cabarannya bila anda sendiri dah mengkhususkan dalam spesifik part untuk otomotif itu? Okey.
Sebenarnya saya bisnes daripada tahun 2019 lah. Okey, dalam 2019 kita ni berniaga, kita tanpa kita sedar, kita tak ada kawan, tak ada apa. Tapi dalam masa sama saya berniaga. Yang kenalkan saya satu ni dia bahkan bahagian SOB lah. Cik Azlan tu daripada Kulai juga. Dia yang kenal saya buat minyak hitam lubrek. Jadi servis hitam. Okey. Servis minyak hitam, bos minyak hitam lubrek tu adalah Majidi lah. Dia yang ajar kita, daripada saya ni staff 2 orang. Okey, dalam masa sama dia ajar kita buat management kita. Kita zero. Kita belajar tapi bahagian management ni kita tak pandai. Jadi daripada situlah saya belajar dengan bos Majidi ni. Dia adalah seorang yang bagi saya guru saya yang first dalam bahagian otomotif lah. Dia ajar saya macam mana nak bisnes, ambil orang. Dulu saya takut ambil orang. Sebab benda ni memang bagi saya risiko. Bila kita ada orang ramai pekerja, macam lagi membebankan. Tapi sebenarnya, pekerja, kan? Alhamdulillah. Okay? Lepas tu tahun 2021. Dah berapa ramai dah pekerja di bawah anda? Saya sekarang dah ada dalam 19-20 orang. Wow. Staff saya. Itu dikira sebagai kompetitif untuk perniagaan. Dalam masa sama, lepas tu kita COVID. COVID tu lagi kita pening lah. Apa saya nak buat ni? Jadinya kita guide buat video. Lepas tu saya stabil, customer saya banyak. Kedai saya first kecil, MH Panjang Auto Service. Bengkel saya yang first. Lepas tu bila dah itu tahun bila tu? Tahun 2021. Okey. Waktu COVID juga. Waktu COVID itu, bila bengkel saya dah penuh, lepas tu saya dah fikir saya nak kena keluar. Saya nak cari satu tempat yang luas. Bila yang luas, saya kena cari satu tempat. Tapi saya dapat itulah daripada tempat saya tu, kawasan perindustrian Indapura. Jadi dia kawasan industri lah, building kilang. Ada dapat insentif daripada kerajaan? Dapat, alhamdulillah. Okey. Dalam masa sama tu saya cubalah, yang bantu saya time tu adalah Mara. Mara yang banyak bagi saya nasihat, kursus. Bila kita nak buat satu benda ni, kita ada kursus lah, kita kena ada idea lah untuk kita kembangkan lah. Jadi Mara lah yang second. Lepas tu untuk tunjukkan saya punya jalan lah untuk saya bisnes. Okey. Lepas tu dalam masa yang sama kita ada jatuh sikit. Jatuh tu bukan sebab bisnes, tapi saya jatuh sebab mak saya meninggal. Masa mak saya meninggal tu saya memang agak down sikit. Tapi alhamdulillah saya ada family lagi. Saya ada isteri saya, anak-anak saya, sahabat-sahabat saya yang sokong saya. Saya bersyukurlah. Okay. Lepas tu dalam masa yang sama juga saya tak ada sistem. Bisnes ni kita nak kena ada sistem lah. Maknanya sistem ni first untuk dalam bisnes. Jadi saya pakai sistem iWashshop. Saya dah kenal Cikgu D. Cikgu ni lah tunjukkan saya untuk cara kita bisnes dalam sistem. Okey. Kalau tak ada sistem memang susah. Supaya cara tradisional tu mungkin dah tak boleh applicable lagi tak sekarang boleh. Kan. Okey, tuan, mungkin nasihatnya kepada anak-anak muda yang nak menceburi bidang otomotif. Sebab ada ramai yang berminat tapi dia tak ada orang kata proper channel dan proper academic channel. Bagi saya bidang otomotif ni memang semua orang, semua golongan kena tahu, kena cuba sebab semua sekali guna kereta. Kalau tak nak tertipu, kena belajarlah sikit-sikit. Jadi pada remaja-remaja yang dekat luar sana yang berminat nak belajar bahagian otomotif, bolehlah berhubung dengan saya. Boleh ke? Boleh. Okey. Kita akan tunjuk dekat mana tempat yang kita akan belajarlah. Mungkin bukan di bengkel saya, tapi sahabat-sahabat saya banyak. Okey, dengan connection. Dengan connection. Okey. Dan saya alhamdulillah juga pada tahun 2022 tu saya buat bahagian SOB lah yang kita cerita tadi. Okey, sebenarnya naik turun kisah ini mencuit perasaan kita untuk kita bercerita tentang bagaimana penerimaan dalam TVET ini cukup kompetitif. Terima kasih Tuan Hasbi kerana bersama dengan kami. InsyaAllah otomotif adalah bidang pilihan dalam TVET dan kita sama-sama galakkan supaya TVET ini menjadi bidang keutamaan kepada anak-anak muda di luar sana. Terima kasih Tuan Hasbi bersama dengan kami dan kita akan berehat seketika. Selepas ini pelancaran Majlis Pembangunan Bakat Johor dan Karnival Kerjaya 2024. Kita akan bersama dengan Syahada Arifin semuanya seketika nanti.
bersetuju memperkenalkan kerangka insentif pelaburan baru, iaitu aktiviti bernilai tinggi ketimbang insentif sedia ada. Kerangka ini dijangka dilaksanakan pada suku ketiga 2025. Pertama, meningkatkan tahap kerencaman ekonomi, sektor ekonomi E&E melalui aktiviti bernilai tambah tinggi, termasuk IC dan bahan termaju, galakkan cukai, peningkatan ekspor. Kedua, bagi menyediakan pekerjaan pendapatan tinggi kepada rakyat dalam bidang AI dan teknologi terkini. Potongan cukai khas diberikan kepada universiti swasta dan institut latihan kemahiran swasta yang membangunkan kursus baru seperti teknologi digital, AI, robotik, IoT, sains, fintech dan teknologi mampat. Berita baik untuk mereka yang berada di selatan tanah air, Johor. Untuk pengetahuan anda semua, hujung minggu ini akan ada satu program ataupun majlis pembangunan bakat Johor dan juga Karnival Kerjaya. Lanjut berkenaan dengan majlis dan juga Karnival ini, kita bersama dengan dua orang tetamu di studio. Saya perkenalkan terlebih dahulu, iaitu Yang Berhormat Aznan Tamin, Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor. Juga kita bersama dengan Cik Azirwan Arifin, Timbalan Ketua Eksekutif Operasi Perkeso. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk kedua-duanya. Okey, baik. Satu majlis yang sangat menarik untuk mereka yang berada di sekitar negeri Johor. Mungkin mukadimahnya silakan YB Aznan terlebih dahulu kalau boleh kongsikan bagaimana ilham tercetusnya untuk melaksanakan program ini. Baik, terima kasih kepada saudara atas pertanyaan itu. Pertamanya, pada bulan Januari lalu, Kerajaan Malaysia bersama dengan Kerajaan Singapura telah menandatangani satu MOU persefahaman yang dipanggil Johor Singapore Special Economic Zone untuk pembangunan ekonomi baru yang melibatkan kawasan Iskandar Puteri dan juga Pengerang. Dalam masa yang sama, antara pertanyaan daripada pihak pelabur adalah mendapatkan tenaga kerja. Sebab itulah di peringkat kami, di peringkat Kerajaan Negeri Johor telah menubuhkan JTDC ini dipanggil Johor Talent Development Council atau Majlis Pembangunan Bakat Johor untuk mengisi kelompongan tenaga mahir itu yang melibatkan beberapa sektor lah, termasuk sektor pembuatan, sektor E&E atau sebagainya, dan telah ditubuhkan pada 17 Julai 2024 dan hari pelancarannya akan diadakan pada minggu ini. Okey, baik. Dan di sebalik penganjuran ini juga akan ada Karnival Kerjaya, jadi tak larilah Perkeso antara individu yang sangat signifikan berkenaan dengan kita nak cerita berkenaan kerjaya, peluang pekerjaan ini. Encik Wan, kalau boleh kongsikan apakah antara aktiviti-aktiviti menarik yang akan menanti para pengunjung sewaktu Karnival Kerjaya ini? Baik, pada 1 hingga 3 November ni di Persada Johor International Convention Centre, apa yang kita akan bawa kali ini, kita akan bawa Temuduga show. Kita akan bawa Temuduga yang mana terdiri daripada 100 majikan, tidak kurang daripada 15,000 kekosongan jawatan dan sekurang-kurangnya gaji RM3,000 sebulan ke atas. Kemudian kita ada juga gamification interview yang mana ini yang kita buat secara baru untuk melihat bagaimana kita boleh inovatifkan lagi proses Temuduga tu. Dan kita ada juga sesi-sesi temu bual, sesi-sesi forum taklimat yang mana memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar tentang karier-karier masa depan yang mana boleh dapat maklumat lebih awal insya-Allah. Pengeluaran Perkeso ini sangat signifikan sebenarnya kerana Perkeso ada mempunyai banyak data-data yang sudah pun dikumpul untuk memastikan agar kata kerjaya itu dapat dipadankan dengan pendidikan graduan tersebut. Jadi apa antara inisiatif yang dilaksanakan oleh Perkeso sendiri? Baik, sebenarnya daripada segi memang underemployment dengan mismatch ni memang satu perkara, satu isu yang ada sekarang dalam Malaysia. Jadi untuk mencari solusi pada perkara tersebut melalui portal My Future Job tu sendiri, kita ada artificial intelligence engine dekat belakang tu, basically yang akan buat matching padanan daripada segi ke skill, keboleh usaha seseorang tu dengan kekosongan skill yang diperlukan. Dalam masa yang sama, kita juga ada labour market exchange yang mana ia merupakan satu data raya yang mana digunakan oleh semua kementerian ataupun individu itu sendiri, dan kita juga ada 53 branches dengan 293 satelit di seluruh Malaysia yang mana memberi khidmat secara fizikal kepada semua pencari kerja dan rakyat Malaysia khasnya. Tadi YB Aznan ada kongsi berkenaan dengan zon ekonomi khas Johor Singapura ya. Antara limpah nikmat kita dapat saksikan sekarang ini adalah peluang pekerjaan
kepada anak-anak muda ataupun mereka yang menganggur di luar sana. Tapi saya kira rantaian ekonomi itu lebih luas. Setakat ini apa antara kelebihan yang dapat dirasai oleh negeri Johor sendiri hasil daripada pengumuman zon ekonomi khas ini? Okey, antara kelebihan yang diterima oleh negeri Johor itu sendiri melalui JSSEZ ini yang sudah tentu semestinya lah peluang pekerjaan dan kita boleh menjangkakan bila wujudnya JSSEZ ini akan melibatkan sebanyak hampir 400,000 peluang pekerjaan kepada anak Johor, bukan saja anak Johor tapi mungkin seluruh negara kita untuk memastikan melengkapi perkara tersebut. Itulah tujuannya tubuhkan JTDC ini, di mana macam Cik Irwan cakap tadi ada berlaku mismatch antara institusi pendidikan bersama dengan industri. Sebab itu JTDC ditubuhkan untuk memastikan supaya graduat ataupun anak-anak pelajar kita keluar dan dapat mengisi kekosongan ruang pekerjaan yang ada itu diwujudkan ketika untuk pembangunan ekonomi JSSEZ ini. Setakat ini di Johor kadar penganggurannya berapa peratus dan apa objektif ataupun jangkaan daripada JTDC sini untuk mengurangkan kadar peratusan? Kadar pengangguran di Johor semakin lama semakin berkurangan disebabkan dengan pembangunan ekonomi yang sedia ada dan pada ketika ini dalam memastikan anak-anak Johor itu melengkapi supaya mereka semuanya bekerja dan kita juga wujudkan JTDC inilah untuk memastikan juga peluang-peluang pekerjaan dikeluarkan oleh PKSO yang saya rasa dalam masa yang sama ia bukan peluang pekerjaan yang biasa tapi peluang pekerjaan yang katanya paling minimum gajinya bermula di 3,000 hingga ke 15,000 ringgit. Jadi ini peluang yang sangat baik kepada anak-anak Johor dan saya pasti kadar pengangguran akan semakin berkurangan dalam mendukung pada pembangunan JSSEZ ini. Cik Wan, apa antara bidang-bidang kerjaya akan ditawarkan ataupun akan ada sewaktu lokasi di Karnival Kerjaya ini nanti? Baik, arti bidang-bidang yang ditawarkan sewaktu Karnival ni, of course dia terbuka kepada ada yang untuk mereka yang diploma ke atas dan juga SPM punya level. So kalau kita tengok diploma ke atas, of course jawatan-jawatan seperti engineering, accountant dan juga jawatan-jawatan lain yang mana lebih bersifat ataupun dalam konteks profesional lah. Tapi cuma kali ini kita bawa khasnya kebanyakan kita bawa TVET related. Dan untuk mereka yang mana yang SPM ke atas, of course ada chargeman, foreman dan sebagainya, electrical, yang mana yang boleh menjadi batu loncatan bagi mereka untuk terus berkembang. Dan apa yang daripada segi industri, kita bawa juga industri-industri daripada pembuatan, perkhidmatan, oil and gas, ya, yang akan terus serta sama dalam menjayakan Karnival Kerjaya kali ini. PKSO sebenarnya dah banyak menyertai ataupun melaksanakan menganjurkan Karnival Kerjaya seperti ini kan. Setakat ini bagaimana peratus kejayaan matching pekerja-pekerja? Sebab kita kalau nak berikan jaminan kepada mereka di luar sana yang di Johor terutamanya supaya mereka hadirkan, sebab kita tak nak mereka kadang bila pergi Karnival Kerjaya ni tak ada hasil. Temu duga tak dapat, kosong. Datang beria ni kan bawa sijil, bawa profil, pakai suit panas-panas, datang parking jauh, pergi tak ada hasil. Jadi jaminan daripada pihak PKSO sendiri apabila melaksanakan Karnival Kerjaya seperti ini untuk mereka yang berada di Johor terutamanya? Baik, Syu, untuk tahun ini saja daripada bulan 1 sampai sekarang kita dah melakukan penempatan seramai tidak kurang daripada 166,000. Dan daripada 166,000 ni 30% lebih kurang dalam 44,000 tu adalah penempatan yang berlaku sewaktu Karnival Kerjaya. Dan daripada secara puratanya, setiap kali Karnival Kerjaya, pengunjung dan mereka yang mendapat letter offer lebih kurang dalam 30% yang kita dapat lihat. So, ada berjaya, cuma ada antaranya yang kita dapat lihat, of course, mana majikan yang turut serta. Kalau dia interview 20 orang tapi seorang pun dia tak ambil, kita akan monitor dan kita akan duduk dan berbincang untuk mengenal pasti kenapa, supaya kita boleh perbaiki lagi supaya result lebih baik, insyaAllah. Okey, baik. Jaminan daripada pihak PKSO. Jadi kalau boleh bawa lah ya anak-anak anda ke adik-adik yang tengah menonton sekarang ni kan, pergilah ke Karnival Kerja seperti untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih sesuai, orang kata yang lebih bermaruah ya. Kadang-kadang kita kerja dalam bidang kita gaji pun tak sesuai dengan kerja, dengan workload yang kita ada di pejabat dan sebagainya. Jadi PKSO akan ada di Karnival Kerjaya ini untuk membantu anda semua. Biasanya kami kongsikan berkenaan dengan JTDC ini kan, Johor ni berdekatan dengan Singapura. Kita sedia maklum bagaimana sebenarnya mereka berada di Johor ni kebanyakannya ramai akan ke seberang untuk orang kata ialah mendapatkan gaji yang lebih sesuai lah dengan skill mereka itu. Jadi bagaimana dengan peluang pekerjaan yang ada ni, secara tidak langsung kita boleh memanggil kembali, menarik mereka kembali untuk berkhidmat di negara mereka sendiri.
Persoalan tu macam Su cakap lah, itu antara tujuan penubuhan JTDC ni adalah untuk panggil balik supaya tiada lagi brain drain mana pekerja kita bekerja di Singapura. Dalam masa yang sama, inilah program yang dilakukan oleh Kerajaan Malaysia dan Kerajaan Singapura dipanggil GSSCZ. Kebanyakan pelabur-pelabur yang berada di Singapura ingin expand dengan punya pelaburan, tapi di Singapura tu mungkin ada kekangan dari segi keluasan tanah dan sebagainya. Sebab itu Kerajaan Malaysia berbincang dengan Singapura supaya bawa pelabur-pelabur kita ke negeri Johor yang paling hampir dengan mereka untuk mereka melabur dan mereka menjalankan aktiviti industri mereka. Dan saya yakin dan percaya mungkin antara elemen-elemen terpenting kita letakkan di sini supaya tenaga mahir kita berada di Singapura. Kalau kata bila mereka berada di Singapura itu dengan gaji 4,500, maka di Johor mungkin kita akan ada satu ringan dengan syarikat-syarikat ni memastikan agar mereka yang balik ke negeri Johor ni ada tangga gaji yang sangat menarik supaya mereka boleh duduk dalam negeri mereka itu sendiri. Kerana kitaran ekonomi itu akan lebih memberikan manfaat sebenarnya kan apabila mereka mendapat gaji sini dan juga menyumbang terhadap kitaran ekonomi sekitar terutama untuk PMKS, PKS di sekitar negeri Johor. Okey, YB, wawakan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, di manakah lokasinya, tempatnya, waktunya untuk mereka sama-sama hadirkan diri ke Majlis Judo Karnival ini? Baik, saya mengalu-alukan kepada semua masyarakat, terutamanya bangsa Johor, untuk hadir ke program kami Majlis Pelancaran Bakat Johor dan juga Karnival Kejaya pada 1 November hingga 3 November. Bermula pada jam 9 pagi hingga 5 petang, bertempat di Persada Johor International Convention Center, dan saya harap ramai-ramailah hadir ke program tersebut kerana banyak manfaat yang kita boleh dapat daripada program yang kami adakan. Okey, baik, terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Aznan Tamin, Pengerusi Jawatan Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor, juga Encik Azirwan Arifin, Timbalan Ketua Eksekutif Operasi Perkeso bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan Majlis Pembangunan Bakat Johor dan Karnival Kerjaya. Seterusnya kami nak bawa anda ke Met Malaysia untuk kita tinjau ramalan cuaca hari ini bersama dengan pegawai meteorologi di sana. Silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Baik, kita mulakan laporan pada pagi ini dengan melihat kepada perkembangan terkini ribut tropika Trami. Baik, ribut tropika ini telah pun membadai negara Vietnam dan dijangka akan diturun taraf kepada lekukan tropika dalam masa 24 jam. Selain daripada itu juga terdapat satu lagi sistem bertekanan rendah di kawasan perairan Filipina yang dijangka akan bergerak menuju ke arah baratan. Jadi kewujudan kedua-dua sistem ini telah memberi kesan corak cuaca ataupun corak angin baratan di rantau negara. Pengaruh angin baratan ini boleh menyebabkan keadaan cuaca lembap di waktu pagi, terutamanya di utara Semenanjung, manakala keadaan cuaca ribut pada sebelah petang di bahagian pantai timur Semenanjung. Baik, seterusnya kita perhatikan pula pada keadaan cuaca yang terkini. Hujan beserta ribut petir masih lagi berlaku di utara Semenanjung melibatkan negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga utara negeri Perak. Dan kami jangkakan keadaan cuaca hujan di utara ini boleh berterusan sehingga ke petang nanti. Selain daripada itu juga terdapat hujan lebat di kawasan selatan negeri Johor melibatkan daerah Pontian, Kulai, Johor Bahru dan Kota Tinggi yang dijangka akan bergerak perlahan menuju ke arah timuran menjelang ke lewat pagi nanti. Bagi lain-lain negeri, untuk pagi ini keadaan cuaca dilihat baik dan tiada hujan dan dijangka boleh berterusan sehingga ke tengah hari. Untuk negeri Sabah dan Sarawak pula, di Sarawak dan Sabah diperhatikan keadaan cuaca adalah baik dan cerah untuk pagi ini untuk kedua-dua buah negeri yang dijangka boleh berterusan sehingga ke petang nanti. Baik, bagi ramalan cuaca pada sebelah petang nanti pula, Met Malaysia menjangkakan hujan lebat beserta ribut petir boleh berlaku di hampir ke semua negeri di Semenanjung. Namun begitu akan lebih tertumpu melibatkan negeri-negeri utara iaitu negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Begitu juga melibatkan negeri Kelantan dan Terengganu. Untuk negeri Sabah dan Sarawak pula, kebarangkalian untuk hujan pada petang nanti adalah rendah di Sarawak. Namun begitu, hujan lebat masih boleh berlaku di bahagian Kuching, Serian dan Samarahan. Di Sabah pula, hujan lebat akan lebih tertumpu di bahagian Sandakan, Tawau dan juga pedalaman.
Jadi dinasihatkan pada orang ramai pada petang nanti supaya lebih berhati-hati kerana kejadian ribut petir ini boleh diiringi dengan angin kencang yang boleh menyebabkan runtuhan pada struktur yang tidak kukuh. Baik, itu saja info cuaca yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Jangan lupa ikuti kami di laman media sosial seperti yang tertera di sini. Sekian, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ya, masih lagi berlangsung sebenarnya perbahasan berkenaan Belanjawan 2025 di Dewan Rakyat, dan pasca Belanjawan 2025 kali ini kita memberi tumpuan kepada aspek keterjaminan makanan dan industri pertanian, bagaimana ekonomi dalam konteks Belanjawan ini boleh memberi tumpuan kepada keterjaminan makanan. Jadi untuk itu pada pagi ini kami perkenalkan seorang tetamu di studio, iaitu Profesor Dr. Muhammad Nazari bin Ismail, Profesor Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya. Prof Nazari, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof Dr bersama kami. Prof Dr, kita sedia maklum berkenaan isu keterjaminan makanan ini, kita terus kepada topiknya, dan isunya adalah kebergantungan import kita kepada aspek makanan dan juga sumber makanan. Dan ada beberapa usaha dan juga peruntukan yang telah pun digarapkan oleh kerajaan dalam Belanjawan untuk memastikan mengurangkan keterjaminan import. Jadi apakah dalam masa yang terdekat, mungkin setahun dua ini, kita boleh melihat hasil yang diterjemahkan untuk memastikan agar inisiatif kebergantungan pada import itu boleh berkurang kalau tidak signifikan, Prof? Ya, terima kasih kerana sudah jemput saya pada pagi ini. Isu keterjaminan makanan atau food security ini sangat penting untuk kita beri perhatian, sebab dia memberi kesan kepada manusia, ke makanan sendiri kan. Dan dia ada satu lagi konsep dipanggil food sufficiency ataupun ketercukupan. Sufficient. Jadi ramai orang merasakan bahawa apabila kita menambahkan supply pengeluaran makanan, kita akan mendapat food security ataupun keterjaminan makanan tadi. Saya nak kongsi di sinilah bahawa dia tidak semudah itu. Sebab kita balik kepada konsep keterjaminan makanan atau food security ini, dia adalah merujuk kepada kemampuan rakyat untuk memperoleh makanan pada kos yang boleh, yang dia mampulah, dia mampu beli. Maknanya kalau makanan ada tapi kalau dia tidak cukup pendapatan, tak dapat beli juga. Jadi dia mungkin beli junk food bagi contoh, yang akan memberi kesan kepada kesihatan dia. Jadi ada aspek affordability. Maknanya kalau ada makanan tapi kalau dia tak mampu beli, dia tak dapatlah food security itu. Dalam keadaan sekarang di mana pendapatan tidak bertambah berbanding dengan kenaikan harga, walaupun makanan ada tapi rakyat kalau dia duduk B40, kalau dia pendapatan dia sangat rendah, dia kena bayar sewa, dia kena bayar pengangkutan dan sebagainya. Akhirnya untuk makanan itu dah tak cukup. Jadi kita kena pastikan bahawa rakyat mempunyai pendapatan yang mencukupi. Maknanya kalau supply ada tapi kalau pendapatan rakyat tu
tidak mencukupi, dia tak dapat beli juga. Okey, jadi kita kena bincang juga tentang aspek pendapatan rakyat. Jadi pendapatan rakyat ni kita kena, dia banyak aspek lain pula. Sistem kewangan yang kita ada sekarang ni, di mana bank mencipta wang dengan banyak apabila memberi hutang, akhirnya nilai wang tu jatuh. Sebab itu dulu nasi lemak hanya harga mungkin RM1, sekarang dah jadi RM5 sebagai contoh kan. Jadi pendapatan tidak bertambah sebanyak itu. Jadi akhirnya telur tu jadi daripada sebiji jadi separuh, sekarang menjadi suku saja sebagai contoh. Ini akan memberi kesan kepada kesihatan dan sebagainya. Jadi itu kita kena beri perhatian jugalah. Okey. Seterusnya saya nak kongsikan, kadang-kadang kalau negara itu mengeluarkan dengan banyak makanan, tetapi kalau dia tidak dapat menjamin pendapatan daripada penjualan dia, dia tak jual kepada rakyat negara dia sendiri. Dia mungkin ekspor. Ini pernah berlaku di Argentina sebagai contoh. Dia sebuah negara yang banyak mengeluarkan grain. Bijirin dalam bahasa Melayu, macam gandum dan sebagainya. Tetapi apa yang dibuat oleh kerana penduduk Argentina ni pendapatan dia rendah akibat krisis ekonomi pada tahun 2000, semua bijirin yang dikeluarkan daripada farm yang besar tu, dia boleh produktif farm. Tapi dia ekspor terus masuk kapal pergi ke luar negara. Rakyat mereka kelaparan. Maknanya kalau kita increase supply tetapi pengeluar itu menghadapi masalah kewangan, sebab apa yang berlaku, farmers di Argentina ni dia banyak pinjam duit daripada luar, daripada American dollars. Jadi dia kena bayar hutang balik. Jadi bila nak bayar hutang balik, dia pastikan revenue atau penjualan itu tinggi. Dan kalau boleh dalam dolar supaya dia boleh bayar balik kepada pemiutang dia, kepada bank yang bagi hutang in dollars. Jadi kalau dijual dalam negara, dalam peso, dapat rendah. Bila nak bayar hutang tak boleh. So apa dia buat? Dia pergi ekspornya semua output dia. Jadi rakyat dia sendiri kelaparan. Jadi saya nak bagi tahu ni maknanya isu keterjaminan makanan is not so as simple as expansion of supply of product. It's not as simple as that. It also depends ataupun bergantung kepada bagaimana sektor kewangan, sektor pertanian itu memperolehi dana kewangan. Kalau dia dapat dana kewangan daripada sektor perbankan, terutama dari luar, dia tidak menjamin, dia tidak menyumbang kepada keterjaminan makanan kepada rakyat sendiri. Sebab itu bantuan kerajaan direct kepada pertanian dalam negara sangat penting, supaya sektor pertanian itu tidak bergantung kepada dana dan dipinjam daripada luar. Kalau dipinjam dari luar daripada bank, terutama bank luar, dia mungkin menghadapi masalah untuk bayar balik, dan oleh kerana itu dia tidak supply kepada rakyat sendiri. Macam insentif baja dan anak benih itu yang sangat penting. Dan insentif itu penting direct kepada petani-petani supaya sektor pertanian supaya tidak bergantung kepada industri kewangan daripada luar negara. Kerajaan memberikan tumpuan pada projek-projek tertentu, contohnya macam pengeluaran bawang di Perak, peternakan ikan talapia merah di Pahang, penanaman padi di Negeri Sembilan. Pandangan Prof tentang pendekatan ini? Saya rasa ini satu pendekatan yang baik. Of course, expert will tell mana sektor tempat yang paling sesuai untuk makanan. Tapi ini ada kena-mengena dengan pengkhususan, specialization. Jadi apabila satu tempat itu specialize dalam satu sektor, subsektor, mungkin dia lebih efisien. Dia boleh lebih efisien, kos dia boleh rendah dan dia boleh output lebih tinggi. Jadi sebab kita tahu setengah-setengah tempat dia sesuai untuk makanan ataupun tanaman tertentu. Yang saya tahu sebagai contoh yang jelas adalah mango harum manis. Dia perlis kan, sebab sahaja kan. Sebab mungkin cuaca dia panas ke apa, sesuai tu dan mungkin tanah dia tak pastilah. Orang expert tahulah. Tapi memang for some reason tempat lain tidak sehebat di perlis. Jadi begitu juga makanan lain. Itu kemungkinanlah, sebab tu kerajaan kata ini negara ini untuk ini, negara ini untuk ini, untuk memastikan bahawa dia optimum. Tapi yang jelas apabila dia specialize, dia akan lebih produktif. Oleh kerana lebih produktif tu dia akan
output dia lebih tinggi, kos dia lebih rendah. Tetapi kita kena pastikan juga bahawa yang terlibat di dalam sektor itu dia memang ada expertise. Kalau kalau bawang untuk sebuah tempat, orang yang terlibat itu dia mempunyai expertise lah. Jadi kena train, kena bagi latihan kepada petani-petani yang terlibat. Kalau ikan tilapia, maknanya orang yang terlibat itu memang kena ada expertise. Kalau dia tak ada expertise, dia tidak akan dapat mengeluarkan hasil yang tinggi. Ya. Prof Doktor, bercakap berkenaan pertanian ni, it's not ataupun dia bukan hanya bercerita tentang bread and butter, tetapi ekonomi pertanian itu lebih meluas. Contohnya adalah kita bercerita tentang bagaimana import dan ekspor itu berlangsung. Mendapatkan sumber import itu juga penting. Tidak seharusnya kesemuanya perlu kita hasilkan di peringkat tempatan. Tetapi mendapatkan sumber import dengan harga yang kompetitif dan murah. Dan kita memberikan ekspor dengan harga yang kompetitif dan juga tinggi. Contoh, mengeksport kelapa sawit ke negara-negara baru seperti negara-negara Timur Tengah selain daripada China dan sebagainya, dan import yang murah daripada India. Jadi bagaimana balance ataupun keseimbangan kepada import ekspor barangan pertanian supaya bukan hanya kita boleh dalam pada masa yang sama menghasilkan output pengeluaran yang baik tempatan, tetapi juga ekonomi import ekspor yang baik di peringkat nasional. Itu satu poin yang interesting, betul. Jadi kalau kita nak complete 100% self-sufficient, maknanya semua barang makanan daripada dalam negara sahaja, tidak realistik. Sebab setengah makanan memang tak ada dalam negara kita pun. Sebagai contoh, kalau kita kata kita tak nak makanan import langsung, mungkin tak boleh makan apple lah kot. Tak boleh makan strawberry. Strawberry dekat Cameron Highland. Tapi setengah-setengah makanan lain yang hanya boleh ditanam di tempat lain, kita tak boleh belilah kan. Seperti gandum. Jadi maknanya kita tak bolehlah kata 100% daripada dalam negara. Kita kena ada import jugalah. Tetapi yang penting adalah dari segi ketajaman makanan tadi adalah dependency itu. Kalau kita terlampau bergantung kepada luar, dia menjadikan negara kita vulnerable kepada expose, terdedah kepada masalah pada masa akan datang. Sebagai contoh, apabila berlakunya peperangan antara Rusia dan Ukraine, dia pengeluar grain yang sangat tinggi di dunia juga. Gandum jadi mahal. Jadi kalau kita bergantung kepada dia sahaja, kita akan mendapat masalah. Jadi kita kena ada strategi untuk mendapat supply daripada beberapa sources yang lain, bukan satu tempat sahaja. Dan juga kalau ada masalah peperangan dan sebagainya, kita kena ada juga kita punya sendiri supaya tidak bergantung pada luar. Setengah-setengah negara tak ada choice, seperti Singapura, saya rasa dia hanya import saja sebab dia negara timur kecil. Hong Kong nak buat sektor pertanian tak cukup, terpaksalah. Tapi negara kita ada banyak tanah. Jadi kita kena pastikan yang tanah-tanah kita gunakan supaya kita tidak 100% depend on outside. Having said that, setengah-setengah sektor kalau kita buat pun, kalau dia tidak efisien, kita rugilah kalau kita tak import dari luar, kalau kos kita tinggi. Sebagai contoh, katakan tunusu, kalau daripada New Zealand, daripada Australia, dia lebih efisien. Jadi kita import, kita akan kurangkan kos kita. Kalau kita nak insist kita nak minum susu daripada Malaysia saja, mungkin dia akan lebih mahal. Jadi you are right, there must be a balance. Jadi kita import juga. Pada masa yang sama kita tidak terlampau bergantung, supaya akibatnya kita sangat terdedah kepada masalah jika ada supply chain problem in the future. Jadi this is not easy to, bukan senang untuk mendapat balance itu. Tidak mudah. Dan sangat benda-benda yang berlaku di luar itu pun susah nak diramalkan. Peperangan sebagai contoh susah diramalkan. Kalau ada peperangan di Timur Tengah antara Iran dan Amerika Syarikat, kalau Amerika Syarikat terlibat nanti, mungkin harga minyak akan naik. Harga minyak naik, dia akan memberi kesan kepada banyak aspek. Termasuk juga fertilizer dan sebagainya, dia akan memberi kesan. Jadi kita pun kena fikir juga bukan sahaja makanan tetapi juga fertilizer. Kita kena ada our own fertilizer yang industri kita sendiri supaya tidak bergantung pada fertilizer luar. Sebab fertilizer kalau naik harga semua jadi mahal.
Ya, sebab baju itu yang asasnya itu kalau yang asas tu mahal, jadi rantaian harga itu akan semakin meningkat dari satu rantaian ke satu rantaian. Prof, ini saja kesempatan kita ada untuk berkongsi berkenaan dengan topik kita hari ini, iaitu Belanjawan 2025 berkenaan dengan topik kita keterjaminan makanan. Semoga dapat memberikan pencerahan untuk anda lah bagaimana sebenarnya sistem ini ataupun untuk kita dapat keterjaminan makanan ini memerlukan banyak faktor yang kita perlu teliti dan juga perhalusi lah. Ya, insyaAllah Prof, kalau ada lebih kesempatan masa nanti kita akan kembali menjemput Prof untuk bersama-sama memberi penjelasan berkenaan Belanjawan 2025 dan juga kita boleh bercerita tentang international business ataupun konteks bisnes antarabangsa, ekonomi antarabangsa. Kita nak berehat seketika untuk kita menyaksikan pakej perkahwinan diraja ataupun istiadat perkahwinan pengantin putera diraja Tengku Arif Bendahara, Tengku Muhammad Iskandar Riayatuddin Shah dan Tengku Natasha Putri Tengku Adnan yang telah selamat disempurnakan usai istiadat bersanding yang berlangsung pada malam tadi. Jadi sama-sama kita saksikan. Istiadat bersanding pengantin putera diraja Yang Amat Mulia Tengku Arif Bendahara, Tengku Muhammad Iskandar Riayatuddin Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dengan Yang Mulia Tengku Natasha Putri binti Tengku Adnan telah selamat dilangsungkan malam tadi, iaitu puncak perayaan bagi kesemua istiadat yang dilangsungkan dengan anggaran 400 orang kerabat-kerabat bergelar dan jemputan khas yang hadir dengan 124 daripadanya berada di Balai Mahkota pada malam tersebut. Mendahului istiadat ke kanda ke bawah duli Paduka Baginda Sultan Pahang, iaitu Yang Amat Mulia Tengku Putri Sri Tija, Puan Sri Datuk Hajah Tengku Muhaini binti Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah memulakan upacara santap nasi semangat sebagai simbolik jalinan hubungan harmoni dan kasih mesra serta menimbulkan kelucuan dan gurau senda. Sejurus itu, istiadat merenjis diteruskan dan telah disempurnakan oleh Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang, Kebawah Duli Paduka Baginda Tengku Ampuan Pahang, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Terengganu, Kebawah Duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang, Yang Mulia Datuk Seri Utama Dr. Tengku Adnan bin Tengku Mansur, Yang Berbahagia Datin Seri Utama Anggraini binti Sentiaki, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Diraja Wan Rusti bin Wan Ismail, Yang Amat Berbahagia Datin Seri Diraja Datuk Burhah binti Muhammad, Yang Amat Mulia Tengku Panglima Raja, Yang Amat Mulia Tengku Putri Seri Lela Wangsa, Yang Hormat Datuk Anegeben. Mengakhiri istiadat bersanding, Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang berkenan sekali lagi berangkat ke Peterana untuk menyempurnakan upacara meletakkan panca bicara sebagai tanda merestui pasangan pengantin. Sejurus itu, Sahibul Samah Mufti Pahang memimpin bacaan doa sebagai tanda berakhirnya istiadat bersanding. Merafak sembah ucapan tahniah ke hadapan Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang dan Kebawah Duli Paduka Baginda Tengku Ampuan Pahang.
Baik, bersua kembali. Seperti mana yang kita sedia maklum, Belanjawan 2025 merupakan belanjawan ketiga yang dibentangkan di bawah Kerajaan Madani pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kali ini kita nak bercakap juga tentang ekonomi madani memperkasa rakyat. Kita perkenalkan tetamu kita. Tetamu kita bawakan di studio iaitu Encik Muhammad Khalid Muhammad Latif, Pengarah Eksekutif Unit Pantau Madani, Kementerian Kewangan. Encik Khalid, assalamualaikum, selamat pagi. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan. Thank you for having me. Sekali lagi kita bersua terus saja pada soalnya banyak diceritakan dan juga diulang oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar berkenaan ekonomi madani. Tapi nak memahami lebih lanjut apa itu sebenarnya ekonomi madani, Tuan? Good question. Good start. Ekonomi madani ini merupakan satu kerangka ekonomi yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada Jun tahun 2023 apabila beliau sedar bahawa Malaysia memerlukan satu naratif ekonomi yang tuntas dan segar dan juga memerlukan satu hala tuju ekonomi yang baru. Oleh itu beliau telah melancarkan satu kerangka yang boleh memacu negara ke hadapan, iaitu kerangka ekonomi madani. Nah, kerangka ekonomi madani ini ada 3 tunjang utama, iaitu pertamanya ialah menaikkan ceiling, menaikkan lantai dan juga memperkukuhkan tata kelola kerajaan. So bila cerita pasal menaikkan ceiling ni, menaikkan ceiling ni really ialah untuk memperkembangkan ekonomi. How do we grow the economy? Okay. Right? What is the principles di bawah memperkasakan ekonomi? Right? And then menaikkan lantai ni ialah really kalau the economy is growing and kita ada imbuhan ekonomi, bagaimana kita boleh share, kongsi imbuhan ekonomi ni dengan seluruh rakyat supaya benefit ni dapat dirasai oleh rakyat sekalian. So bila kita tengok menaikkan ceiling ni, ada beberapa tunjang menaikkan ceiling. Salah satunya ialah memastikan bahawa Malaysia menjadi satu destinasi pelaburan antarabangsa yang kukuh. Dan oleh itu kita kena mengukuhkan industri-industri kita yang membolehkan Malaysia menjadi satu destinasi berdaya saing yang utama di negara. Dan kalau kita tengok some of the other tunjang, contohnya memastikan bahawa ekonomi kita menjadi satu ekonomi berinovatif, berdigital. Lepas tu ekonomi Islam, kita juga hendak menjadi satu leader dalam ekonomi Islam. In fact, kalau kita tengok Malaysia ni, banyak orang tak tahu, dalam indeks global ekonomi Islam, Malaysia ni sebenarnya nombor 1 in that index. We are actually a world leader dalam ekonomi Islam ni. So, a lot of the things yang kita buat, insyaAllah, Alhamdulillah, sedang meraihkan satu impact yang besar pada kemampuan ekonomi kita. Kalau kita tengok menaikkan lantai, what do we really mean menaikkan lantai ialah memastikan kita boleh menyediakan peluang-peluang pekerjaan yang bermakna dan berpendapatan tinggi, right? Memastikan akses sejagat kepada health, right? Kesihatan dan juga pendidikan. Dan how do we actually want to do that? For example, pekerjaan bermakna tinggi ialah memastikan plan NIMP kita, National Industrial Master Plan kita, is impactful and creates the right job, right? Create complexity in our economy. And kalau kita boleh mengadakan complexity in our economy, then kita akan create the right jobs yang berpendapatan tinggi. And then yang really in the middle of it is that tata kelola. Kita selalu dengar YAB Perdana Menteri kita mengketengahkan isu ni, bagaimana kita boleh strengthen our tata kelola and make sure kita mempunyai satu sistem yang boleh memerangi rasuah. Right, that is really and all the reforms in there, termasuklah reform perkhidmatan awam. Sekarang kita dengar banyak reform perkhidmatan awam, terutamanya daripada Tan Sri KSN pun. And kita nak memastikan bahawa the government service delivery kepada rakyat tu is strong and kuat, supaya rakyat dapat merasai benefit from a strengthening economy. So basically yang itulah yang selalu kita katakan kerangka ekonomi madani. Jadi bagaimana perjalanan setakat ini, pengaplikasian segala rencana di bawah ekonomi madani ini memberikan kesan dan juga hasil kepada negara kita setakat ini? Right. So kalau kita tengok the key question dia selalu kita akan tanya, kerangka strategi ekonomi madani ini, is it working, right? Is it delivering? Apa kesannya kepada ekonomi, apa kesannya kepada rakyat? So mulanya kita tengok indikator ekonomi, sebab indikator ekonomi ini is an indicator yang bukannya is only domestic but also there is international indicators, kan? So pertamanya KDNK. Kita tengok KDNK kita. Dan KDNK kita alhamdulillah sedang merangsang dengan baik. Kita pada suku
half year, insyaAllah kita ada mencatatkan KDNK 5.9% berbanding pada 4.2% pada tahun lepas. So a significant increase. And unjuran asal ekonomi kita pun 4% to 5%. Sekarang unjuran ekonomi telah dinaikkan sehingga highest level of 5.3%. World Bank pun unjuran awal ekonomi Malaysia 4.2%. Sekarang World Bank pun dah tukar unjuran ekonomi Malaysia kepada 4.8%. So the KDNK kalau kita tengok unjuran ni, alhamdulillah is actually growing. Tapi terdapat banyak indikator-indikator lain. Contohnya yang banyak diperbahaskan kekuatan ringgit kita. Right, kekuatan ringgit kita. Last year ringgit was not doing very well. And I would say that sejak kita launch kerangka ekonomi madani dan juga of course implikasi ringgit ni bukan saja faktor domestik. Ada faktor luaran yang akan mempengaruhi ringgit juga, tetapi banyak inisiatif-inisiatif kerajaan untuk menkukuhkan ringgit, terutamanya memastikan bahawa Malaysia menjadi destinasi pelaburan yang utama. Akan support the level of the ringgit, and oleh itu ringgit pun kita tengok is one of the best performing currency kan in this past year. So ringgit pun telah kuat. Dan kalau kita tengok indeks lain, contohnya industrial index pun telah berkembang 3.3% as compared to 1% last year. And then medium income level pun, medium income salary pun telah naik kepada 2,900 berbanding where it was 1 year ago. So we saw about a 9.4% increase. Of course dalam usaha kita untuk memastikan complexity economy, kita nak the medium income level rise to about 5,000 over di bawah plan NIMP, National Industrial, the new Industrial Master Plan. Right? So yang tu insyaAllah on the longer term. So kalau kita tengok banyak indikator termasuk contohnya ketibaan pelancong asing pun telah double. Our ketimbang pelancong asing pun telah double. So there's a lot of indicator ekonomi yang alhamdulillah menunjukkan bahawa plan kita, landasan ekonomi kita is on the right track. Kita ada satu landasan. Selain daripada yang diceritakan itu, kerana kita nak merasai impak ekonomi itu di peringkat akar umbi, apa yang dirasai manfaatnya oleh rakyat dalam ekonomi madani? So salah satu objektif of course ekonomi madani tadi ialah menstrukturkan semula ekonomi. And why kita nak menstrukturkan semula ekonomi? The main objective is memperkasakan rakyat, meningkatkan kualiti hidup rakyat, right? Meningkatkan darjat kualiti hidup rakyat. That's the main objective in a strengthening economy. Bagaimana imbuhan ekonomi dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Now, kalau kita tengok menstrukturkan semula ekonomi ini termasuk for example menyasarkan semula subsidi yang kita yang kerajaan telah announce dalam belanjawan pun, menyasarkan semula subsidi diesel telah dilakukan dan RON 95 dalam belanjawan telah diumumkan bahawa akan 85% daripada rakyat will not be affected, takkan dikesan oleh penyiasatan semula. Tapi imbuhan daripada menstruktur semula ekonomi ialah untuk channel all the savings to the right area. So contohnya macam sumbangan tunai rahmah STR, kerajaan telah menaikkan daripada 8 bilion kepada 13 bilion. Right? And then golongan-golongan yang terkesan di bawah sumbangan tunai rahmah ni pun akan sekarang ni dapat menikmati lebih banyak imbuhan daripada usaha kerajaan untuk memastikan bahawa there is no golongan yang left behind. Whether is golongan OKU ataupun golongan miskin tegar. Kan? Sebab YB Perdana Menteri telah mengatakan bahawa salah satu objektif beliau ialah untuk menoktarkan kemiskinan tegar. Right? It's a big ambition. I don't think kita ada Prime Minister lain yang telah put up that ambition out there untuk menoktarkan kemiskinan tegar. So kerajaan sedang merancang inisiatif-inisiatif dan melaksanakan inisiatif-inisiatif ini supaya kita boleh memastikan bahawa target menoktarkan kemiskinan tegar ini dicapai dengan sepenuhnya. So terdapat banyak inisiatif-inisiatif yang sedang dijalankan termasuk bantuan awal persekolahan, program sejati madani, program kampung akad madani. Contohnya program kampung akad madani ini ialah satu naratif daripada kerajaan madani untuk memperkasakan komuniti-komuniti, bahawa komuniti-komuniti ini akan mendapat pertolongan yang segera
Sebanyak 2.5 juta telah di provide untuk setiap kampung, yang mana terdapat lebih kurang a bit more than 100 kampung. Perdana Menteri pun sebelum ni pernah berkata bahawa saya dah tanya kepada KSU untuk tengok whether they can actually lead a community, right? They can. So Kampung Akad Madani ni ialah untuk memastikan bahawa dia bukan saja satu bantuan, tapi this one is untuk memperkasakan community supaya this myth yang kerajaan kadang agak slow untuk memastikan bahawa kita boleh menyalurkan bantuan ni kita dapat tangani. Because now kita boleh buat projek-projek ini dengan cepat, dengan tuntas, dengan berkesan. And also program macam program Sejati Madani yang kita ada, dan program ini ialah untuk memastikan bahawa komuniti ini dapat menjalankan aktiviti ekonomi di dalam komuniti itu sendiri, dan impact daripada komuniti, impact ekonomi daripada komuniti, daripada program yang dijalankan ini dapat dikongsi bersama dengan all the community in there. So termasuklah program-program bela ayam, bela itik, you know. And then even sophisticated project, I think YB Perdana Menteri ada sebut dalam belanjawan yang dia pergi kat satu komuniti Sejati Madani yang dia buat drone. Dan dia kata, PM I think he jokingly beli dia kata drone. Dia tanya kenapa beli drone? Kenapa dia beli drone? Dia tanya why beli drone? What is the impact? Tapi rupanya this drone they can use it untuk menaikkan productivity agriculture in that area. And then of course bila kita boleh naikkan productivity agriculture, then that productivity akan menyumbang kepada kenaikan darjat of that or kualiti hidup oleh seluruh komuniti. Okey, baik, terima kasih pada Cik Khalid secara ringkas sama dengan penonton hari untuk berkongsi berkenaan dengan ekonomi madani, bagaimana kerangka ini boleh memperkasakan rakyat di luar sana. Ya, ia diterjemahkan melalui peruntukan dan insentif di bawah Belanjawan 2025. Terima kasih Tuan Khalid bersama dengan kami pagi ini, dan juga terima kasih Kementerian Kewangan bersama dengan kami. Kita nak menyaksikan bikisan dari Selangor. Ya, dari Selangor bersama dengan rakan pelapor kita Zanaria Zainal Abidin untuk berkenaan program menarik di sana. Silakan. Baiklah Ismail dan Syuhaida, cerita pagi negeri Selangor hari ini saya bawa ke anda secara langsung di Majlis Bandaraya Shah Alam, di mana sepanjang bulan Oktober ini pelbagai tawaran istimewa disediakan sempena Hari Bandaraya yang disambut pada 10 Oktober yang lalu, yang ke-24 tahun. Dan bagi mengetahuinya dengan lebih lanjut, kita terus saja bersama dengan Datuk Bandar Shah Alam, iaitu Datuk Muhammad Fauzi Muhammad Yatim. Selamat pagi Datuk. Selamat pagi. Alhamdulillah. Datuk, tinggal beberapa hari lagi sempena Hari Bandaraya Shah Alam. Apa lagi tawaran istimewa yang disediakan kepada penduduk Shah Alam ini? Okey Zana, terima kasih Zana. Terima kasih SPM datang ke Wisma MBSA pada pagi ini. So untuk sambutan ulang tahun MBSA yang ke-24, kita ada insentif kepada penduduk Shah Alam, iaitu pengurangan kompaun kepada orang kena kompaun, iaitu sebanyak sehingga 75%. Itu saya harap kita ada 4 hari saja lagi untuk penduduk Shah Alam gunakan hari yang ada ini untuk datang ke MBSA untuk mendapatkan pengurangan sebanyak 75% untuk kompaun yang terpilih sahaja, dan juga seminimum RM20 bayaran untuk kompaun tempat letak kereta. 75% banyak tu Datuk melihat sambutannya sepanjang bulan Oktober ini, orang yang datang untuk membayar saman ni bagaimana? Cukup menggalakkan. So saya rasa gunakanlah peluang yang ada ini Shah Alam untuk datang ke Wisma MBSA untuk mendapatkan insentif pengurangan kompaun. Selain pengurangan kompaun Datuk, apa lagi tawaran istimewa yang disediakan kepada penduduk Shah Alam, atau ada lagi aktiviti lain yang akan berlangsung sehinggalah penghujung Oktober ini? Okey, sebenarnya kita dah melaksanakan banyak program-program sempena sambutan ulang tahun yang ke-24 MBSA ini. Semalam baru saja kita langsungkan acara memancing untuk penduduk Shah Alam, di mana Johan telah merangkul sebanyak RM24,000 yang telah mendaratkan ikan timoleh seberat 19 kg. Jadi sambutan begitu hangat sekali Zana. Sambutan begitu hangat sekali, dan sebanyak 739 penyertaan penduduk Shah Alam telah berkampung di Taman Tasik Shah Alam pada semalam. Difahamkan juga Datuk,
31 Oktober nanti. Ada juga penutup, sesuatu yang menarik yang ingin Datuk kongsikan untuk ASEAN punya program. Ya, di hujung nanti pada 31 Oktober nanti kita ada menganjurkan satu kejohanan bowling peringkat Asia antara Bandaraya Asia yang ke-36 yang akan berakhir pada 31 Oktober nanti. Ini merupakan satu kejohanan yang melibatkan penyertaan negara Asia dan sebanyak 7 negara antarabangsa yang menyertai kejohanan ini. Dan akan berakhir pada 31 Oktober nanti. MBSA sendiri juga akan turut sertalah dalam kejohanan ini tu Tentu. Kami Johan. Kami Johan dan sekarang insya-Allah kita akan pertahankan kejuaraan itu. Baik Datuk. Datuk, mungkin apa lagi perancangannya untuk untuk Bandaraya Shah Alam ini lebih lagi menarik untuk orang datang ke Shah Alam ini? Ya, sudah tentu kita nak jadikan Bandaraya Shah Alam ini lebih nampak meriah, lebih nampak bercahaya, lebih nampak vibrant, lebih vibrant. Jadi itu adalah di antara usaha-usaha yang sedang dan akan dilaksanakan oleh pihak MBSA untuk memastikan penduduk kita berada dalam keadaan yang lestari, selamat, sejahtera dan harmoni. Mungkin Datuk terakhirnya mungkin nasihat Datuk kepada warga Shah Alam. Ni dah 24 tahun Majlis Bandaraya Shah Alam. Nasihat Datuk kepada penduduk Shah Alam sendiri. Nasihat saya kepada penduduk Shah Alam supaya kita sentiasa bertabah sebab kadang-kadang kita menghadapi banyak mungkin ada bencana yang berlaku, musim monsun yang datang, mungkin keadaan hujan yang lebih, jadi kita terpaksa menghadapi suasana mungkin berlakunya banjir kilat. Jadi MBSA akan mengambil tindakan yang awal untuk mengatasi masalah ini supaya tiada berlaku lagi banjir kilat dan juga banjir besar yang melanda di Shah Alam ini. Okey Datuk, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dalam Cerita Pagi Negeri Selangor. Apapun kepada warga Shah Alam, jangan lupa ambil peluang anda untuk mendapatkan tawaran istimewa seperti kempen pengurangan kompaun ini. Kembali bersama rakan tugas, silakan. Ya, panjang lebar Zanariah berkongsikan ya berkenaan apa yang ditawarkan di Majlis Bandaraya Shah Alam itu. Tapi itulah dia antara perkongsian yang menarik dan kita juga ada perkongsian yang perlu kita segerakan di studio kita pada hari ini berkenaan telefilm bersepena khas Deepavali. Kita saksikan promo ini terlebih dahulu. Pada hari Deepavali ini, Layar OK akan menyajikan telefilm menarik untuk memeriahkan sambutan Deepavali anda sekeluarga. Telefilm khas Deepavali, Samantha Tu Sarala, Khamis 31 Oktober 4.30 petang. Samantha yang merupakan seorang CEO syarikat menyamar sebagai pemandu peribadi dengan bantuan suit ajaib yang mampu menukarkan identiti dirinya dari seorang yang jelita kepada seorang yang hodoh bagi mencari cinta sejati. Kubin sarlanggirdu unmala Samantha Sarala. Selamat menyambut Hari Deepavali daripada kami di saluran OK. Selamat menyambut Hari Deepavali. Jadi kita nak cakap dengan lanjut berkenaan dengan telefilm khas Deepavali, Samantha Tu Sarala. Kita bersama dengan pengarah penerbit dan juga barisan pelakonnya. Saya perkenalkan pengarah penerbit terlebih dahulu, R. Prakasa Jaram, dan juga dua pelakon di studio kita bawakan, Kubendra MS Maidavan dan juga Loganathan Kanabati. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Okey. Di mana Samantha ni tu? Samantha, literally Samantha. Kubin Logan ada Samantha. Ya. Okey, silakan penerbit yang mana? Di mana Samantha? Sebab Samantha Tu Sarala. Samantha Tu Sarala. Mesti orang nak tanya kan? Mana Samantha dan mana Saralanya? Apa ceritanya ni? Okey, Samantha Tu Sarala dia merupakan satu romantic comedy. Dia campur dengan elemen fantasy. So alangkah Samantha ni apabila ada peluang menjadi Sarala, apa yang berlaku? Itu yang diceritakan dalam story ini. Okey, jadi dia berfantasi lah, berhalusinasi lah. Okey, Kuben, watak apa yang bawa sebenarnya ni? Saya pegang watak sebagai Kubin juga dalam karakter tu. Okey, karakter? Karakter tu dia seorang jejaka, dia disuka kepada Samantha tu. Oh, okey. So dia untuk menawan hati Samantha tu, dia pun
berubah jadi kubin. Oh, okey. So dia pun berfantasi juga. Ya, ini bukan fantasi, dia digunakan satu teknologi. Oh. So, macam cloning lah, tapi dia cloning jadi orang lain. Oh, faham. Wow. Dia macam ada magic shoot. Kalau pakai magic shoot itu boleh ubah. Dia boleh jadi somebody else. Dia macam itu, dia ada fantasi. Oh, faham. Okey. Itu watak Kuben. Watak Logan? Saya jadi bapa kepada Samantha. Oh, bapa kepada Samantha. Okey. Tapi malangnya saya tak transform. Oh, okey. You watak. Oh, okey. Macam mana karakter ayah kepada Samantha? Actually, I'm a very flexible father. Tetapi saya ada niat yang saya nak mengahwinkan anak saya ini. Tapi anak saya ini dia terlalu choosy. Dia terlalu memilih. And then dia pun jenis yang tak nak berkahwin. Tetapi ada satu kesempatan bila berubah perwatakan seseorang tu, mungkin cara pemikiran boleh berubah. So bila dapat peluang tu, Samantha dia akan bertukar menjadi Sarala. Cara dia melihat dunia dah lain. Bila dia dalam badan Samantha, dia lain. Okey. Perwatakan dia lain, pemikiran dia lain. Bila dia bertukar jadi Sarala, pemikiran dan perwatakan dia lain. So apa akan terjadi? Jadi Kuben ini sebenarnya pun berubah juga. Dia sebenarnya dia suka ni Kuben ke ni? Ini Samantha. Ini Samantha. Ini Samantha. Ini Kuben. So watak satu lagi tu Kuben jugalah namanya. Lain. Apa nama watak? Tejiswar. Oh, maksudnya so you berlakon dua watak and then watak Samantha pun dua. Susah tak? Dia sebenarnya yang karakter asal tu dia memang kaya. So dia akan cuba jadi yang orang biasa macam mana dia cuba hidup sebagai orang biasa. Faham. Tapi apakah perubahan Samantha ni, dia perubahan untuk menjadi lebih cantik? Tidak. Dalam cerita tidak. Dia opposite. Opposite. Dia tak nak jadi cantik. Jadi tidak cantik. Pertama kali saya dengar orang. Sebenarnya yang Samantha ni, dia ni kan cantik, kaya, jelita. So bagi dia pandangan dia tu, orang yang mendekati dia ni hanya semata-mata untuk kekayaan dengan kecantikan ini. Sebab itu dia transform balik. So dia nak cari satu cinta yang sejati. Faham. Okey. Mungkin Syuhaida boleh ke Sarala? Syuhaida tu Sarala. Oi, Idemik lah. Logik lah. I tak kahwin lagi kan. Idemik. Ismail ni kreatif hari ni. I tak tahu kenapa. But dia ini karakter Ismail Adnan. Sebab tu dia tercalon dan anugerah yang kasih. Saya pun boleh berubah juga kan. Anyway, cerita ni akan ditayangkan sewaktu perayaan Deepavali kan. Jadi ada tak elemen Deepavali dalam mungkin boleh kongsikan. Sebab konsep ini dia konsep Deepavali. Sebab dalam ceritanya bapa dia memberi syarat sebelum Deepavali you perlu kahwin. Kalau tak kahwin I tak nak bagi kekayaan harta saya ni. So climaxnya kita tunjukkan perayaan Deepavali. Masa Deepavali lah kahwin. Dia ada mood Deepavali. Okey, berapa lama penggambaran ni? 8 hari, 9 hari. 8 hari. 8 hari. Okey, watak Samantha ni dibawakan oleh Hamsini Perumal. Lagi watak lain siapa lagi ada? Dan watak Tejiswar di bawah Surya Prakash. Dan watak Kuben itu Kuben. Dan satu lagi watak yang Sarala itu Hemaji. Dengan watak bapa Rajaram itu Abang Logan. Dengan satu lagi watak emak Punis. Puniswari. Dengan satu lagi Divya Arati. So itulah barisan pelakon. Okey, boleh mungkin promosi untuk sama-sama para penonton ingin menonton Samantha tu Sarala pada perayaan Deepavali nanti. Okey. Silakan. So Samantha tu Sarala akan ditayangkan di TV OK pada 31 hari bulan 4.30 sampai 6.30. So diminta anda menonton. Logan sambung. Kebetulan waktu tu memang betul-betul lepas orang lunch tengah light tengah depan TV tu bolehlah tonton. Okey, hiburan. Cerita ni memang cerita komedi, so menonton sambil terhibur lah. Okey, terima kasih. Jangan lupa pada pukul 4.30 petang sehingga pada pukul 6.30 petang. Okey, pada perayaan Deepavali nanti Samantha tu Sarala kita saksikan transformasi yang akan berlaku dan inilah dia sebenarnya hidup ni perlu sentiasa bertransformasi. Selamat Hari Deepavali kita ucapkan kepada yang menyambutnya. Okey, baik, terima kasih pada semuanya yang ada di studio muliakan studio kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Kita nak bersikap kembali selepas ini. Kami bawakan kepada anda pemenang anugerah Seri Angka. Dan salah seorang pemenang ini dia pandai dalam mentransformasikan orang. Kerana tata rias. Dia pandai menata rias orang. Jadi dia sendiri pun akan bertransformasi pada pagi ini. Kita saksikan siapa pemenangnya. Selepas ini.
Kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Kena dah. Saman ni. Tuan. Selamat pagi, Cik. Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan, Tuan, kau tim maskiran. Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang nak Cik cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik. Bagi Julie terangkan. Kenapa tak beritahu, Mak? Julie tak nak sama belajar luar negara. Habis, apa nak buat di sini? Julie nak belajar buat batik. Mak! Ya, inilah transformasi yang akan kita kongsikan dengan anda. Daripada di belakang tabir sehinggalah ke di depan lensa. Ya, mereka betul. bertransformasi bersama dengan kita pada hari ini. Kita perkenalkan, Syu. Ya, kita perkenalkan antara pemenang Anugerah Sri Angkasa 2024. Kita bawakan di studio hari ini Rashidah Ali, pemenang hiburan musikal terbaik. Kita juga bawakan Azham Azli Yaakob, pemenang Tata Rias TV terbaik. Dan juga di hujung sana kami bawakan Hani Hamdan, pemenang Bicara Wara Radio terbaik. Ya, sebab saya MC pada High Tea tempoh hari, saya nak pemenang bagi Anugerah Tata Rias TV terbaik dan Bicara Wara Radio TV terbaik. Bicara Wara Radio terbaik. Inilah pemenang-pemenangnya. Tahniah kita ucapkan kepada semua. Terima kasih, terima kasih. Ini bukan kali pertama memegang, tapi kali pertama. Untuk anugerah siang. Anugerah siang. Tapi anugerah lain dah banyak dah. Tak banyak. Satu je lagi yang lain. Okey, Puan Syeda kongsikan sikit berkenaan dengan program yang dimenangi bagi kategori pemenang hiburan musikal terbaik ini. Program apa tu? Okey, untuk kemenangan kali ini adalah program pertandingan akhir Dikir Barat pada tahun 2022 yang berlangsung di Auditorium Perdana. Apa kelebihan program ini hingga boleh dimenangi bagi kategori ini? Okey, menariknya program ini sebab kita mengangkat seni warisan negeri Kelantan, seni warisan Malaysia sendiri, yang mana pertandingan kumpulan-kumpulan pendikir seluruh negara, especially daripada negeri Kelantan sendiri, dan pada episod yang dimenangi ini adalah pertandingan akhir. Memang kita tahu Dikir Barat ni ada peminat tersendiri dan persaingan malam tu sangat sengit dengan mereka punya cara persembahan mereka tersendiri. Okey, ia pada tahun 2022. Wow. Okey, tapi Puan Rashidah juga tercalon untuk satu lagi rancangan, iaitu Anugerah Sri Angkasa 2022 juga. Betul. Memang dia 40% kemenangan tu dalam tangan. Kat dia dah. Tidak. Okey, Azham Azli Yaakob. Cantik namanya. Cantik orangnya. Tata Rias TV terbaik ni kan, untuk rancangan Pasir Putih Mantanani. Katanya itulah penggambaran paling mencabar awak pernah lalui. Jadi nak bagi penghargaan juga katanya pada kawan-kawan yang membantu. Kita orang satu tim, wardrobe and makeup lah. Siapa nama-namanya kalau boleh kalau ingat lah? Ismawadi, Jahriah Mahdi dengan Afad. Itu satu tim. Kita orang satu tim dekat pulau tu untuk drama tu lah. Apa yang menariknya Tata Rias hingga boleh menang dalam kategori ini? Apa uniknya? Uniknya dia macam kita orang macam punya watak-watak tu dia ada pelbagai karakter. And then ada yang macam kalau dari segi makeup, dari segi wardrobe tu cabaran jugalah. Dia ada, kita kena tengok
perwatakan dia orang tu macam mana. Kita study lah. Study dari awal tu. Sebab tu anda mendapat gelaran jejaka-jejaka dan gadis pulau. Makanan ni. Okey. Hani Hamdan, pemenang bicara wara radio terbaik. Program apa yang dibawa di radio ni? Di Klasik Program Nostalgia di Klasik bersama Datuk Hajar Rosnani Jamil. Oh, okey. Kelebihan program itu? Saya kira kelebihan program ni mungkin dari segi tetamu yang kita jemput sendiri ke konti radio Klasik. Kerana bicara wara ni bukan macam bicara wara yang biasa, kita bawakan isu-isu semasa, tak. Tapi kita bawakan satu intipati yang mendalam, perkongsian. Contohnya kita jemput Datuk Hajar Rosnani Jamil. Pengalaman dia tu, satu pengalaman yang rare yang kita tak dengar di mana-mana bicara wara, dan saya kira itu satu pinpoint lah untuk Nostalgia di Klasik ini dipilih sebagai bicara wara radio terbaik. Okey, pencabar-pencabarnya juga bukan calang-calang ya. Anugerah Si Angkasa mempertaruhkan ke semua stesen penyiar tanah air, termasuklah Media Prima, Astro dan juga stesen-stesen yang lain yang baru saja berkembang. Di K Barat ni kan, saya tertarik bila saya tengok dia bukan hanya satu pertandingan, tapi persembahan pembukaan itu pun dah dipersembahkan dengan kesenian dan kebudayaan Pantai Timur. Jadi mana datangnya idea bila dapat tugasan di K Barat, akhir di K Barat kebangsaan tu? Idea tu sebenarnya datang dari pasukan. Datang daripada pasukan. Sebenarnya macam saya katakan tadi dan sebelum ni, kemenangan ni bukan untuk datangnya daripada saya seorang diri, dari pasukan. Dan kita pun berkolaborasi dengan RTM Kelantan. Saya berterima kasih juga kepada RTM Kelantan, pengurusan tertinggi hiburan, program TV dan juga RTM yang banyak memberi input sepanjang kami nak mendapatkan idea. Kita pun dapatkan input-input daripada pendikir-pendikir yang lama, maksudnya otak-otak lama daripada DK Barat ni. Macam mana kita nak blend, macam mana kita nak cek tema, macam mana kita nak jadikan malam di pertandingan akhir tu sesuatu yang malam yang orang kata unik dan sangat meriah. Di samping penonton mereka juga, dia orang punya peminat-peminat tu memberi impak yang besar dalam malam tu. Tapi hiburan musikal TV ni semua faktor dinilai kan. Camera work, pentas, lighting, audio. Betul. Tugas besar. Bukan apa, sebab sekarang ni kita ada penonton yang bijak, pandai. Kita bukan apa, kita fikir nanti kan kita pula kena komplain kan, ambil angle kamera yang tak cantik kan, risau kan. Jangan risaulah kalau nama pun Puan Rashidah Ali confirm. Setiap tahun ada nama beliau. Kan? Jangan begitu. Saya masih banyak nak belajar lagi. Kita sama-sama belajar ya. Tapi Azam Azli Yaakob ini pencalonan anda yang pertama? Ya, pertama. Terus menang. Wow, saya kira kalau anda mencalonkan lagi berkali-kali akan menang berkali-kali. Ya? Terkejut tak masa terkejut ni? Thank you jugalah, terima kasih dekat tim production, unit drama TV dibagi kepercayaan ni lah untuk ni. Bila menang anugerah ni, ada tak rasa macam semangat tu naik berkobar-kobar, nak bagi inspirasi kat kawan-kawan supaya bekerja dengan lebih ikhlas ataupun lebih ke depan selepas ini? Memang ada semangat ni lah, memang yang orang happy tu kan, gembira tu. Memang semangat. Yelah, korang pun tahu kan kita macam mana kan kita membesar bersama kat RTM ni. Saya ingat pernah ditatarias pada ikon Sarawak. Pada hari ini juga kami ditatarias oleh masih anda. Lagi. Jadi sebab itu kita nampak berseri lah. FYI, untuk penonton anda semua, pakaian kami memang ditatarias oleh anda sendiri. Yang kita pakai sekarang ini, warna baju kita, pakaian yang dikenakan semua ini. Terima kasih banyak. Ini untuk penyediaan bagi bersama dengan yang berbagi Datin Rosnani ni kan, berapa lama masa diperuntukkan ni lah nak memastikan agar bicara wara tu boleh berlangsung, nak membuat temu janji dengan Datin dan untuk pemilihan DJ dan sebagainya? Sebenarnya setiap program kita bermula dengan pencetus ideanya. Pencetus idea ni adalah bekas pengurus Radio Klasik sendiri, Fatih Hidayat, dan kita, saya sebagai ketua bahagian rancangan di Radio Klasik, berusaha untuk menjayakan program ini. Kita berusaha mendapatkan Datuk Hajar Rosnani Jamil. Kita sanggup ambil dia kat rumah untuk bawa ke konti. Kan? Kerana pada tahun lalu usia beliau 82 tahun. Jadi kita bawa beliau ke konti dan pada saya
Itu satu pengiktirafan lah kepada Radio Klasik kerana beliau bersetuju untuk datang dan berkongsi pengalaman beliau. Dan sebenarnya pada saya juga kejayaan ini bukan kejayaan saya seorang. Ia adalah kepercayaan yang diberikan oleh pengurusan tertinggi, terutama sekali bahagian radio dan pengurusan di Radio Klasik sendiri yang memberikan kepercayaan kepada kami untuk menerbitkan program yang bukan sahaja dapat dinikmati oleh para pendengar setia Radio Klasik. Sebab pendengar-pendengar di Radio Klasik ni semuanya kita, kalau boleh kita nak bagi sesuatu yang eksklusif kepada pendengar-pendengar ni kan. Pendengar ni pun eksklusif. Pendengar bila pendengar kata rancangan ni hanya ada di Radio Klasik sahaja. Kalau dekat radio lain mungkin tak ada kan. Jadi kita orang kata macam idea-idea untuk menerbitkan program-program seperti Nostalgia di Klasik ni satu titik tolak lah kepada kami untuk menghasilkan lebih banyak program. Sebab sekarang ni radio bukan sekadar kita dengar kan, tapi kita boleh tengok melalui Facebook, TikTok kan. Betul. Jadi itu satu transformasi lah pada penyiaran radio ni. Berapa lama siaran tu berlangsung? 1 jam. 1 jam. Ya, kira berbaloi lah semua orang kata tenaga dan kudrat yang dikeluarkan untuk menjayakan program ini. Terima kasihlah kepada kru-kru yang terlibat kan, tugas yang terlibat untuk program Nostalgia ni. Ya, setiap sebenarnya di bahagian penyiaran ini, apa yang anda saksikan, it's always a teamwork. Selalu bukan berseorang. Maksudnya kalau anda lihat pengacara, bukan pengacara sebenarnya. Belakang kami ada ramai lagi di belakang. Kru teknikal, juru kamera, juru solat, juru makeup, juru tata rias, penerbit, banyak lagi lah. Dan kita ada penyelaras Puan Rashidah Ali untuk dalam sebab Puan Rashidah tu, mungkin jom kita berkenalan dengan Puan Rashidah lebih lanjut lagi. Berapa lama sebenarnya berada dalam industri penyiaran? Bagaimana sebenarnya boleh melangkahkan kaki di dunia penyiaran ini? Macam nak anugerah tokoh yang kata pula awak tanya. Next. Okay. Secara ringkasnya, tahun ni adalah tahun ke-20 saya dalam berkhidmat di RTM dalam industri penyiaran. Saya mula daripada bawah. Saya sebelum ini, saya masih baru lagi kalau di Selamat Pagi Malaysia ni, tetapi untuk hiburan saya bermula daripada bawah 19 tahun. Saya pengalaman saya di sana daripada penolong penerbit sampailah saya jadi penerbit. So untuk pengalaman itulah menjadikan saya hari ini dan juga pengalaman saya bekerja dengan mereka-mereka yang hebat di luar sana dan juga mereka yang bekerja di sekeliling saya yang menjadikan saya hari ini yang menghasilkan program yang apa you all tengok di rumah di kaca TV itu sebenarnya hasil daripada mereka-mereka yang bersama-sama dengan saya untuk kita memvisualkan kepada penonton. Puan Rashidah juga pernah menang rancangan hiburan terbaik, tidak silap saya, konsert Ratu 2.0 pada Anugerah Skrin. Betul. 2019. Betul. Ya, betul. Saya ingat dan saya tonton. Dia memang Yellow Pages. Ismail Adnan is Yellow Pages. You benar 2000. Jangan mulakan ya. Nanti saya akan bongkar satu persatu sejarah mereka. Diorang ni pun orang-orang hebat juga. Ya, betul. Azam Mazli Yaakob juga orang yang hebat. Jadi dengar rakan-rakan. Kurang lebih Hani juga ya. Ringkas ucapan sedikit untuk mereka dalam maybe 20 saat seorang, silakan. Silakan. Okay. Nak ucapkan terima kasih dekat keluarga, lepas tu RTM, Anugerah Siar Angkasa 2024 bagi peluang ni, and then kat semua kawan-kawan yang ni kawan-kawan wardrobe apa semua makeup apa semua ni kejayaan kita bersama. Alhamdulillah. Dan ini difahamkan adalah kejayaan pertama mewakili bahagian pakaian. Tapi ini tim sekali lah. Tim sekali. Puan Rohani? Ini juga adalah kejayaan kali pertama untuk saya dalam bidang radio. Sebab 18 tahun di TV dan pindah di radio. Alhamdulillah rezeki saya dan seluruh warga Radio Klasik. Okey, sebab kita ada bos kat sini, kita boleh panjangkan sikit. Pagi ni, saya ingat macam ni je dengan diorang. Tak apa. Kita ada bos kita kat sini. Puan Rashidah, secara ringkas penghargaan. Okey, secara ringkasnya sebenarnya terima kasih kepada
juri yang menilai untuk kategori ini juga, dan of course family saya, mak saya yang banyak memberi sokongan kepada saya, tim pasukan kami di Hiburan TV, assistant producer bosses, dan tidak lupa juga Kementerian Komunikasi yang menganjurkan anugerah Asia Angkasa yang mengangkat insan-insan di belakang tabir untuk anugerah yang berprestij ini. Ya, InsyaAllah. Terima kasih kepada semuanya. Tahniah sekali lagi, kita berikan tepukan yang gemuruh untuk pemenang-pemenang anugerah Asia Angkasa Hiburan Musikal TV terbaik, Tata Rias TV terbaik dan juga Bicara Wara Radio terbaik. Tahniah Radio Klasik, tahniah bahagian pakaian dan juga solidkan RTM, dan juga tahniah unit hiburan TV RTM. Juga kita nak ucapkan tahniah juga kepada Seksyen Dewan Semasa membawakan rancangan dan pemenang-pemenang dari semasa ke semasa Asia Angkasa 2024. Okey, sekian daripada kami. Saya Syuhaidah Arifin. Saya Ismail Dengan itu, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.